Okay, lepas tapak fighter kan, jangan lupa masukkan mereka dalam Telegram. Okay. Nah, inilah company punya Telegram. Okay, company punya Telegram. Okay, tak kisahlah you punya customer ke, you punya fighter ke, okay, you punya member biasa kan, tak kisah. Semua kalau boleh kan, ajak mereka, jemput mereka masuk dalam company punya Telegram. Sebab kalau tengok kan, kalau tengok, okay, mulai bulan ni hingga bulan depan kan, okay, company akan pilih, okay, winner, okay, winner, okay, winner macam mana, okay, company akan dia akan pilih kan, lalu siapa yang join dalam Telegram setiap minggu dia akan pilih satu winner untuk nak dapat berapa, dapat 50 ya, okay, punya voucher lah, punya voucher. Jadi kan, okay, jangan lepaskan peluang ni sebab kan you punya, kadang-kadang you punya customer kan, okay, mungkin mereka dalam masuk dalam Telegram, mereka dah nampak, okay, ada maklumat ke, dah nampak, okay, ada ternampak, okay, mungkin ada GEP kan, okay, ada video macam terpalu kan, terpalu ni, okay, yang terpalu ni kan, yang Fiona punya video memang di dalam, okay, Telegram, di dalam Telegram, okay. So dalam Telegram kan itu memang official punya, jadi sangat penting lah. So setiap minggu ada satu winner, setiap minggu. Siapa sudah masuk dalam Telegram, siapa sudah masuk dalam Telegram, type saya, type I. Siapa sudah dalam Telegram ataupun belum lagi? Mana yang lain? Tak masuk lagi ya? Biar betul ni. Belum lagi. Huis. Oh, cepat ni. Jangan tak masuk ni tau. Wah, banyak maklumat di dalam. You tak ikut kan, you memang outdated tau. Aduh. Sangat penting, sangat penting. Okay. Siapa tak masuk lagi punya, okay. Mungkin kan, okay. You masuk, mungkin you akan jadi winner juga, okay. Sebab kita pun tak tahu company pilih macam mana. Mungkin dia ikut suka hati saja, okay. Janji dapat, okay dah. Jangan dapat, okay dah, okay. Lepas tu ini satu lagi, okay. 11 punya program. Ini rasa tak dalam, tak announcement lagi. Tapi untuk korang kan, untuk tengok dulu. Ini pun salah satu campaign kan, company akan jalan. Salah satu campaign company akan jalan, okay. Ini campaign dia sangat special, okay. Jadi macam mana kan, okay. Nah, ini cara dia, rasa tak boleh nak cakap banyak lagi. Okay, jadi kan, masa you buat sharing, okay, ataupun you nak post palang ke, okay, ataupun you nak buat service kan, untuk contoh macam nak buat coaching ke, okay, untuk nak buat follow up ke, okay, setiap kali you post palang, okay, ambil gambar lah, okay, lepas tu post di social media, okay, dan okay, lepas tu buat hashtag, tunggu company punya announcement lah. Tunggu. Jadi kan, jangan basuhkan gambar anda. Jadi semasa anda pergi post palang kan, ataupun anda pergi buat demo ke, anda buat offline kan, okay, ingat ambil gambar, okay. Sebab anda ada chance kan, okay, win untung 50 ya punya, okay, produk voucher untuk 3 winner kan, okay. Kalau kita bekerja biasa, kita, okay, samping tu kita buat apa, kita, okay, kita, okay, ambil gambar saja, okay. Sangat penting, okay. Lepas tu yang siapa suka simpan angpau punya kan, okay, inilah akan datang, okay. I pun tak sangka kan, wah begitu cepatnya nak Chinese New Year dah. Wah, macam baru je, okay, macam baru je. Jadi tak sabarlah tengok angpau baru ni. Siapa rasa cantik juga? Ada orang rasa cantik tak? Ada tak? Cantik. Okey, kongsi facai. Sangat cepat lah. Okey, saya pun rasa nak juga. Siapa suka kuning, siapa suka merah? Okey, mari. Siapa yang suka kuning, siapa yang suka merah? Mana satu? You nak suka kuning ke ataupun suka merah? Okey, suka belaya. Memang. Okey, semua suka. Okey. Saya ni orang kuning, saya suka kuning.
Okey. Tak apa, dua-dua pun nak, okey. Dua-dua pun nak, okey. Macam biasalah. Beli atas 300 kan? 250. Akan dapat angpau ni, okey. Why stop last? Siapa cepat, siapa dapat. Siapa cepat, siapa dapat. Rugilah. Okey, tak apa ranting. Okey. Tak lagi. Tak begitu cepat. Ini mungkin dalam bulan Disember kot. Bulan Disember. Tapi bagi tahu dululah, okey. Sekurang-kurang kan kita boleh bagi tahu customer kita, okey. Dia kata mengapa company buat kempen ni? Mungkin customer biasa kan dia order 3 aloe vera je, dia tak cukup 250. Bagi tahu dia lah, okey. Sekarang kan you mungkin ambil lebih banyak sikit produk kan. You akan dapat, okey, angpau ni. Jadi kan dia pun tadi mungkin 2-3 aloe vera, dia top up lagi, okey, ambil palang lebih banyak lagi. Jadi you punya sales boleh tinggi lagi. Itu yang company nak tolongkan kami. Bukan suka-suka company nak buat. Okey? Tak ada masalah. Okey. So inilah. Okey. Sekarang kita ada jalan Aloe punya campaign. Okey. Aloe punya challenge campaign. Okey. Siapa ada sudah mula Aloe anda? Tinggal sikit lagi. Okey. Tinggal sikit lagi. Tak boleh minum lagi sebab nak tunggu, okey. Nak tunggu habis, okey. Sesi malam ni barulah minum. Kalau tidak kan nanti pergi tantas tu susah tau. Okey. So okey. So siapa? Hai Faiz. Kita punya guest sudah datang, Papa Belly. Okey. Okey. So mana gampang Kak Pa cuba carilah. Okey, ini semua saya ambil dari Telegram juga. Okey. Nampaknya ini wallpaper I sukalah. Macam cantik je. Okey, banyak lakan-lakan punya muka di sini. Okey. So, jadi ingatlah, okey, promote yang Aloe punya challenge sebab tahun lepas masa kita promote Aloe punya challenge kan, sampai orang Taiwan, FPO Taiwan kan, okey, pun tak tahu mengapa mereka ikut, okey, sampai FPO Filipin tak tahu mengapa mereka ikut, sampai kan ini Aloe punya campaign kan macam sudah jadi Asia punya campaign. Sebenarnya kita kan belajar dengan, okey, FPO Japan je sebab mereka punya sales memang tinggi gila. Jadi kan kalau kita ikut mereka, kita pun harapkan kita punya CC tinggi gila macam mereka lah, okey. Mereka tu kan, okey, banyak tau. Mereka jadi di Jepun kan. Di Jepun banyak sangat, okey, LCM, PCM, EPCM, okey, RPCM banyak gila. Okay, jadi kan, okay, nak jadi PCM kan, nak jadi EPCM kan, okay, nak jadi RPCM, minum aloe vera tu. Sebab kita adalah duta kepada aloe vera. Kita adalah duta untuk, okay, bisnes sendiri. Sebab company tak ada letak iklan kan, jadi kita adalah duta. Kalau minum aloe vera kan, muka nampak fresh, muka nampak, okay, sangat powerful, barulah you dapat pergi convince you punya kawan. Dapat convince you punya kawan. Okay, sangat penting, okay. So, next, okay. Inilah, okay. Ini pun sangat penting juga. First punya kickstart, okay. English punya kickstart, okay. I tak tahu korang rasa macam mana. Masa saya ingat kan, mula-mula Sean kan, Sean mula dengan Chinese market. Masa tu memang kiranya cabaran juga tau. Cabaran sebab masa saya mula Chinese market kan, kalau untuk lakan yang lama kan, memang tahulah masa tu kita tak ada product testimoni, kita tak ada income testimoni, kita hanya ada kereta kanca. Dengan kereta kanca kan, okay, kita mula macam tu. Kita buat promotion masa tu kan, kita tunjuk aloe vera ni, okay, kami buka booth kan di shopping mall kan. Kebanyakan orang kan tak pernah tengok aloe vera ni. Jadi masa tu kiranya macam kita mula kan satu pasaran yang baru. Jadi mulakan pasaran Cina. Lepas tu kita lepas stable dalam pasaran Cina kan, kita pun mula di pasaran Muslim juga. Apa yang berlaku kan masa tu, kita masih ingat lah, kami travel kan, pergi ke Kemaman ke Tepak ke Terengganu.
Kelantan kan. Banyak kawan kan pun sama juga, mereka tak pernah tengok ni. Jadi kan sampai sekarang market letup, market letup. Okey, mengapa? Okey, sebab kita adalah semua adalah orang pioneer. Okey, kalau you jadi orang pioneer kan, you memang senang-senang tutup mata, you pun boleh jadi apa? You pun boleh jadi jutawan. Jutawan. Jadi English market pun sama, sebab kita tahu kan, okey, kalau ikut kan kita cakap bahasa. Bahasa, okey? Kita cakap bahasa. Okey, nanti ya tengok. Okey, okey. Kalau kita ikut bahasa kan, ikut bahasa, okey. Ha, biasa di Malaysia ataupun Southeast Asia lah, okey. Bahasa Melayu memang popular, tak ada masalah. Market tu besar. Okey. Kalau cakap bahasa lepas tu apa bahasa lagi yang sangat besar? Okey, Mandarin, okey, dengan English speaking. Okey. Walaupun I punya English, ada masa meeting kan, ada leader tanya, Sean tak bagi ceramah ke? I boleh jawab lah, oh my English lah. Okay. When I speak English, right, I don't think many leader will understand. So I don't want spoil the training. That's why kan, okay, Olive yang bagilah. Olive yang bagi sebab Olive dia boleh kuat dalam English. Jadi kan, kita ada kelebihan kita, okay. Mengapa kan kita nak masukkan English punya market? Sebab ini salah satu market kan akan jadi, okay, bukan 1 juta bukan wang tau. Kalau you masuk dalam market ini, mungkin 10 juta pun bukan wang juga. Kalau anda nak rasa kan 10 juta pun bukan wang, inilah salah satu market. Okay. Boleh belajar ke tak boleh belajar? I nak sharing kan, masa saya pergi ke Kelantan, saya masih ingat kan, I terangkan marketing plan, I buat product demo kan dengan orang sana. Habis cerita semua kan, mereka cakap, Sean, saya tak faham lah apa you cakap. Itulah dulu saya punya bahasa. Semua boleh belajar. Jadi kan, okay, kena fokus. Semua market pun kena sapu juga. Semua market pun kena sapu juga. Okay, jangan lepaskan mana-mana satu market, sebab kan jangan rugi. Okay, jangan tunggu. Okay, sebab tunggu kan memang, okay, bazir masa. Tunggu memang bazir masa. Okay, apa yang paling bazir masa kan adalah tunggu, okay, masa yang sesuai. Tunggu bila nak start. Itulah yang paling buang masa. Tengoklah orang lain buat dulu macam mana. Tengoklah 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Tak apa, okay. You akan rugi banyak peluang. You akan rugi banyak wang. Okay. Jadi, jangan tunggu. As long we try, okay, it doesn't matter. We keep trying, okay. Walaupun English tak okay kan, doesn't matter, okay. We keep trying. We keep trying. Okay. So, last but not least. Sekarang nak jemput speaker. Okay. Mengapa kan nak jemput Papa Peli kan? Sebab masa saya first time saya nampak Papa Peli, I masih ingat kan di di Malaysia Rally. Malaysia Rally kan, tengok masa tu pun company ada first time ada top recruitment. Jadi memang wow, ada top recruitment lah. Okay. Jadi I pun tengoklah siapa tu top recruitment lah, sebab saya sangat interest. I tengok orang yang top recruitment kan, saya rasa sangat interested kan. Mengapa tahu? Sebab dalam business forward kita tahu, okay, kita kalau recruit banyak lakan kan, baru, okay, kami dapat banyak customer. Tali banyak customer kan, recruit banyak customer, recruit lagi, baru kami dapat, okay, leader. Recruit lagi, baru kami dapat fighter. Jadi recruitment ni kan memang sangat-sangat penting. So first time saya tahu Papa Peli kan, memang sebab nampak dia dapat top recruiter. Jadi masa tu I rasa kan, mata saya tengok Papa Peli tak. Inilah. Sebab masa tu I tak tahu kan dia tahu lah siapa. Sebab masa tu semua di pentas saja kan. Turun pentas tak tahu orang pergi mana dah. So jadi mana tahu kan, okay, dia pun dalam kumpulan sama juga. Jadi senang lah, okay. Ada chance, aku fikir ada chance kan, okay, nak jemput, okay, Papa Peli kan, untuk nak bagi sharing, okay. Untuk semua rakan-rakan kan, okay, untuk nak bagi tahu, sebelum Papa Peli kan dia buat forward, dia memang buat banyak business traditional juga. Sebab mengapa nak buat business kan? Sebab nak ubah nasib, okay. Nak ubah nasib bukan tunggu tiulian jatuh. Okay. Dia nak ubah nasib untuk nak bagi keluarga kan lebih banyak rezeki. Itulah dia buat banyak business, dan dia ada buat bekam juga. Wow.
Wow, memang wow kan. Okey. Itu nampak kan pelapalah lajin dia. Okey. Dia memang kan adalah satu fighter kan. Memang nak fight apa yang dia nampak. Apa dia nampak? Nak dapat okey, banyak rezeki, okey, bagi keluarga kan lebih baik punya okey. Kehidupan. Okey. Dan okey, dia pernah di-invite okey, jadi Kickstart kan. Kickstart punya MC, rasa tahun 2 kali ikut tak salah. Tahun 2 kali dia Kickstart punya MC. Kalau tengok dia jadi MC kan, memang power gila. Wow, memang power gila. Dan tadi nampak kan poster-poster, okey, poster-poster ni. Okey, nampak tak? Okey. Dia adalah salah satu Kickstart punya speaker sekarang. Jadi memanglah nampak kan? Okey, tadi okay, mula dengan rekrutmen, okay, sampailah dia ambil peluang kan. Okay, pernah jadi manager, pernah jadi F2D, okay, lepas tu jadi Kickstart punya MC, lepas tu jadi Kickstart punya speaker. Okay, dan okay, dia sudah top recruitment kan, top recruitment berturut-turut banyak kali dah. Okay, jadi you nak tahu kan apa tips-tips untuk nak buat recruitment kan, okay. Nanti you boleh type dalam chat room, okay, type dalam chat room. Dan, okay, Faiz kan Papa Peli, dia juga adalah F2D level 3. F2D level 3. Tam F2D kan, itu ranking yang paling tinggi dah. Saya rasa kan kalau ada F2D level 4, level 5 kan, dia pun akan dapat juga. Dia pun adalah eager manager. Jadi kan next year kami pergi Cancun, hello Tencent kan, okey. Akan nampak dia lah. Okey, nak koyang-koyang ke, okey, memang boleh, okey. Nah, jumpa di Cancun. Dan dia sekarang okey sudah 1.5k, okey, on track, okey. On track 2.5k dan on track untuk CBM. Okey. So sekarang saya serahkan okey pentas kepada Papa Belly. Okey, Faiz, your turn. Okay, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba' subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tengoklah, aku nak bagi talk, datang dalam sukses ekor. Nak macam mana? Itulah dia. Iyalah, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya saya nak mengucapkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, para jutawan hebat Forever Living, di bawah kendalian EPCM Sean dan juga Olive, which is seorang leader yang memang saya sangat-sangat kagumi. Sebab apa tahu, walaupun Sean ni begitu otai, tetapi pengetahuan dia pasal IT way beyond mine. Seriously cakap, pengetahuan dia pasal dia punya IT memang jauh mengatasi saya lah. Dan orang-orang macam Sean ni memang, orang kata apa, saya suka dia sangat-sangat humble. Sean ni memang sangat-sangat humble. Kan, masa kami jumpa macam, saya tak ingat Sean ingat benda ni ke tak, tapi masa win, masa dekat PJRM, saya pernah, saya pun MC time tu, dan saya bersama dengan Jason, dengan Alex, dan dengan Sean, dan all of them, especially Sean, memang sangat-sangat membantu, sangat-sangat membuatkan saya berasa macam at ease with the situation, because masa itu saya bergabung dengan dua orang otai juga, iaitu PCM Eddie Chai, dan juga CBM Kak Cha, Calita Kabalina. So saya orang baru tau time tu, baru sangat jadi manager dan baru sangat orang kata apa nak memperkenalkan diri saya lah di kalangan otai-otai forever. Dan Sean memang betul-betul make me feel like home, seriously cakap. Dan bila Sean jemput saya, Sean kata boleh tak saya bersama-sama dengan tim beliau pada malam ini. Saya memang tak ada tunggu lama, saya memang kata boleh, tak ada masalah. Walaupun pada malam ini sebenarnya saya ada SGA. Tim saya ada SGA sebenarnya, tapi saya serahkan pada isteri saya Baiti untuk take over SGA tersebut, dan saya ke sini, tak ada masalah insya-Allah. Okey, saya nak, orang kata apa, sekejap nak menguruskan budak ni. Adik, duduk kat bawah boleh? Abi tengah bekerja sikit. Tolonglah, Abi nanti kan nanti Abi bising ke semua. Boleh nanti jalan tak? Nak jalan tak? Kalau adik duduk sini, adik tak boleh jalan. Kalau adik dah jalan, adik duduk bawah. Abi nak jalan kat sini? Nanti uncle beli coklat untuk adik boleh? Naik kereta baru. Tak, Abi buat kerja kejap je. Nanti naik kereta baru. Okey? Boleh? Sip, Abi janji. Cepat, janji. Come on. Give me your pinky. Come. Mancanya. Dia memang manja dengan saya, masalahnya. Anak-anak saya 3 orang, 3 manja gila dengan saya. 4 orang anak saya, 4 manja dengan saya. Walaupun sini garang. Okay. So,
Allahu Akbar. Sebenarnya saya kata apa, juga kata apa, kira macam boleh kata macam kata apa, have chills juga lah. Kita kata ada goosebump bila Sean minta jemput saya untuk sharing pada malam ini. Dan saya mulakan dahululah dengan memperkenalkan tentang diri saya sendiri sebenarnya. Dengan izin Sean ya. Alright. So, ni cerita saya lah secara asasnya. Pada asalnya tuan-tuan dan puan sekalian, betul cakap Sean, saya memang saya fokus pada perniagaan tradisional selama ni. So saya bermula sebagai pengusaha warung char kway teow sebenarnya. Alright, sedikit kisah pasal saya. Saya merupakan seorang dropout universiti. Saya seorang dropout universiti. Saya belajar dekat UIA, engineering, dan saya terpaksa drop out sebab orang kata apa? Jap, apa dia nak apa? Okey. Dah dua. Okey, kejap. Kejap je, habis nak kerja Alright, sorry. Allahumma salli ala Muhammad. Saya merupakan seorang dropout universiti. Saya belajar dekat UIA masa itu dan apa yang berlaku ialah saya mengalami kemalangan yang sangat teruk pada tahun 1999. Tak berapa hari selepas raya haji masa tu. Dan apa yang berlaku ialah peha kanan saya hancur sebenarnya pada ketika itu. Saya naik motosikal dan saya melanggar sebuah kereta yang pancung saya daripada kanan, daripada kiri. Dia masuk kanan, dia pancung saya. So, dia langgar saya langgar dia dan peha kanan saya hancur lah time tu. Dan memang boleh katakan time tu saya memang hampir-hampir matilah secara asasnya. So, saya duduk dekat hospital selama 2 bulan lebih dengan kaki yang patah sebagainya. Dan oleh kerana itu saya terpaksa orang kata apa extend SEM. Saya terpaksa extend semester sebab saya tak dapat ambil semester pada ketika itu. Dan bila extend SEM, saya dapat beasiswa Petronas time tu. Tapi bila kita extend SEM, beasiswa dia hanya akan terguna pakai ketika SEM penuh saja. Anda kata kalau kita extend, kita terpaksa support sedikit selepas tu. Dan saya mengenangkan bahawa time tu kekuatan ekonomi. Tahun 99, sekejap ya. Okay, sorry. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pada ketika itu saya mengenangkan bahawa pada kekuatan ekonomi, mak saya pun tak ada job time tu. Mak saya seorang pelakon drama Melayu dan masa tu tahun 99 memang tak ada job, tak ada apa semua. Memang mak saya terpaksa kerja sebagai pembantu dekat sebuah restoran milik makcik saya dengan gaji masa tu cuma RM250 sebulan pada ketika itu. Dan masa tu saya cakap memang aku tak akan belajar lagi lah sebab kalau saya belajar yuran pun dekat 2,000 lebih time tu satu semester. So saya tak nak susahkan mak saya time tu. So apa yang berlaku ialah saya drop out dari universiti, saya keluar dari universiti, saya tutup share screen jap. Saya keluar dari universiti dan saya ambil keputusan untuk bekerja. Masa tu mak saya memang marah saya lah, memang kau marah. Sampai nangis pun. Kan? Sampai nangis gila-gila. Tapi saya cakap kat mak saya satu je time tu. Saya cakap bagi saya masa, saya akan buat mak bahagia. Saya cakap macam tu je. Janji saya pada awal tahun 2000 masa tu. Mak saya nangis cakap sebab mak saya memang harapkan saya naik ke pentas, ambil sijil sebagai seorang graduan dan sebagainya kan. Kira nak banggalah sebab dalam adik-adik saya yang ada harapan cerah lah untuk jadi seorang graduan dan sebagainya. So bila saya tidak berjaya merealisasikan impian tersebut, so mak mana yang tak kecewa tak? Mak mana yang tak kecewa secara asasnya. Jadi apa yang berlaku ialah saya cakap dengan mak saya cakap bagi saya masa, saya akan buat mak bahagia. Kan? Jalan pasti ada, mesti ada cara. Itulah kali pertama saya ucapkan perkataan itu. Jalan pasti ada, mesti ada cara. Dan benda itu yang saya pegang sampailah ke hari ini. Dan insya-Allah saya akan pegang sampai bila-bila. When there's a will, there's a way. Itu bahasa orang putih lah. Kan? Tapi dalam bahasa Melayu ni saya tukar, jalan pasti ada, mesti ada cara. So apa yang saya buat pada ketika itu, tuan-tuan dan puan sekalian yang mulia, saya bekerja dekat Shakey's Pizza. Shakey's pun sekarang defunct dah. Shakey's pun tak wujud dah sekarang ni. Kan? So saya bekerja di Shakey's Pizza sebagai pembantu luar dekat lobi
dan kemudian saya jadi cashier sebagainya sebab saya tu pelajar sikit time tu. Dan ketika saya di Shakey's Pizza itu, saya mula-mula berkenalan dengan dunia multi-level marketing. Iaitu dengan A.Y. MLM yang paling popular dekat Malaysia lah. Saya rasa kebanyakan anda kat sini, kebanyakan mesti pernah somehow terjebak dengan A.Y. Sama ada join ke, pernah dengar ke, pernah pergi punya talk ke apa-apa ke, confirm pernah. Kan? So saya terjebak, saya berkenalan dengan dunia A.Y. dan oleh seorang Chinese, nama dia Tung masa tu. Okay, Mr. Tung. Saya memang nak sangat jumpa dia sekarang ni. Saya nak ajak dia masuk forever tapi tak jumpa-jumpa. Kan? Saya memang masa tu, bila saya kenal dunia MLM, saya rasa macam, okay, inilah caranya untuk aku berjaya. Walaupun aku selalu drop out, aku tak ada ijazah, tak ada apa-apa sebagainya, but this is the way that I can be successful. Inilah caranya untuk aku jadi seorang yang hebat, untuk jadi seorang terbilang. Tetapi pada ketika itu, sebagai seorang baru berusia 20 tahun, dengan badan kurus kering, dengan kerja kat Shakey's Pizza, so memang banyak sangat halangan sebagainya lah. Kan? Dan of course masa ketika itu, A.Y pun dia tidak begitu murah sangat dan sebagainya. So, saya masih menyimpan impian, tetapi A.Y itu pun hanyut. Kemudian saya berkenalan dengan satu lagi MLM yang paling famous di Malaysia pada tahun 2000-an sehingga tahun 2005, iaitu C.I. Luar biasa baik. Itulah dia. Luar biasa baik. Itu dia trademark tu. Jadi saya berkenalan dengan C.I dan masa itu saya rasa macam C.I itu memang boleh pergi. Sebab masa itu, yalah, betul lah kata Sean, bila kita masuk satu market tu, of course dia akan menarik tau. Dia jadi magnet tau sebenarnya. Sebab bila kita ada success story daripada satu kaum itu, kaum lain, kaum bangsa-bangsa dia sama, kan, orang sekaum dengan dia, of course nak buat. So macam tu dengan C.I. So kita ada masa tu beberapa leader yang hebat kan, macam Roslan Basir, Murad Basir sebagainya, orang-orang seperti itu. Jalani Basir, I think Sean know lah, kan, Sean knows, kan. So even Roslan Basir baik dengan saya sebenarnya. Jadi masa itu memang saya rasa macam okay, C.I ini boleh pergi, memang boleh buat, kan. Dan saya memang rajin gila dekat C.I. Setiap minggu, setiap hari Isnin, saya akan bawa motor C70 daripada Kerinci, saya duduk ke Kerinci macam tu, Bangsa, pergi ke Nilai sebab tim saya dekat Nilai. So bayangkan saya bawa motor C70 dengan kelajuan maksimum 90 km sejam, itu dah habis perah dah. Kalau saya perah lagi, insya-Allah barai enjin. Tengah-tengah jalan barai, confirm. Kan? So saya pergi berulang-alik pergi ke Nilai dan saya balik ke KL balik sebab saya kerja. Pada malam itu juga. Habis meeting CNI time tu tersebut. Habis meeting C.I masa tu pukul 11 lebih dekat pukul 11.30. So pukul 11.30 dekat pukul 12 malam tu, kan, of course saya tak terus balik, of course saya akan lepak kan. Sebab kebetulan pula upline saya lah abang saya sendiri. So of course saya akan lepak, minum dekat mamak dan sebagainya kan. Dan saya akan balik ke KL. Pukul 12, pukul 1 pagi baru saya sampai rumah. So every single week itulah apa yang saya lakukan. Sebab apa? Sebab saya percaya dengan dunia multi-level marketing. Tetapi takdirnya saya tak berjaya juga. Saya kurang berjaya kat C.I. Saya tak salahkan company sangat sebagainya. Mungkin pada ketika itu, malangnya tidak ada satu sistem yang secantik sistem BOI 9333. Kan? Saya cakap terus terang, walaupun saya join Forever Living dengan marketing plan yang begitu mudah dan sebagainya pada ketika ini, tetapi tanpa sistem BOI 9333, saya juga akan hanyut, saya juga tidak akan berjaya. Sebab sistem itu memudahkan saya untuk faham. Kan? So, long story short, kemudian saya pun bekerja, saya keluar daripada fast food, saya bekerja dekat call center, HSBC sebagainya. Dan kemudian pada tahun 2005, saya mengambil keputusan untuk berhenti kerja dan saya nak berniaga sendiri. Sebab saya memang jiwa saya tak boleh bekerja dengan orang. Saya tak tahu kenapa. Kan? Sebab saya memang tak boleh bekerja dengan orang. Saya kan ramai di antara anda semua kat sini yang memang rasa macam, ya Allah, tak sabarnya aku nak resign. Kan? Aku tak boleh bekerja dengan orang. Aku tak nak rutin dan sebagainya. Dan that is what happened to me. That's what happening to me. Kan? Itu yang berlaku pada saya pada ketika itu. Jadi saya pun berhenti kerja dan dipengaruhi dengan sebuah buku yang hebat iaitu Menjejaki Jutaan Senyap, tulisan oleh Jeff Lee. Saya pun berniaga cakwe. Saya berniaga cakwe bermula Januari tahun 2005. Saya berniaga cakwe pagi-pagi dekat Bangsa time tu. Dan kemudian bila saya rasa macam saya tak boleh dengan cakwe saja, kan, saya pun belajar buat caketiau. Bila saya belajar buat caketiau, akhirnya saya pun berniaga caketiau. Mula-mula dekat Desa Mentari, dekat PJ.
dan kemudian saya berpindah dekat Gombak ni. Inilah tapak saya selama hampir 10 tahun di sini. Dekat Medan Idaman Gombak. Dekat depan sini ada public bank kan semua, ada mamak semua everything. Saya dekat belakang. Belakang ni ada satu kondo nama dia Idaman Putra. Idaman Putra. Betul lah, Idaman Putra. Okay. So, kita saya memang laku masa tu. Memang laku gila. Kan, setiap malam macam inilah keadaan dia. Memang ramai, pekerja saya ada 4 orang. Saya dengan isteri saya, Baiti, masa tu kita mengusahakan perniagaan ini. Kan, dan satu hari dapatlah kasar RM1,000, RM1,000 lebih sikit ringgit masa tu. Memang kasar dapat banyak tu. Tapi, the thing is, masa tak ada. We don't have time for ourselves. Bayangkan, pagi-pagi, Baiti dah start masak. Sebab kita bukan cakap dia, kita ada nasi lemak, kita ada sup sebagainya. So, pagi-pagi tu dia start masak paste untuk lauk nasi lemak, and then untuk bihun sup dan sebagainya. Okay, and then kemudian saya pula pagi saya akan pergi ke Chowkit. Saya nak cari barang-barang mentah sikit. Ada certain barang yang saya akan cari ke Chowkit. So, saya balik, saya akan rehat kejap, whatever. Pukul 3 saya dah start untuk kemas lori, loading barang-barang semua besar lori ni, lori semalam ni. And then kemudian saya akan bergerak pergi ke tapak niaga. Pukul 4.30 asar macam tu, saya solat jap, and then saya buka kedai. Pukul 5 saya akan run. Pukul 5.30 saya akan run. Sampailah pukul 12.30 malam saya tutup. Pukul 1 pagi saya dah habis rap, saya balik. Saya tak terus balik rumah. Saya terus pergi ke NSK Selayang. Beli barang-barang mentah dekat situ. Sebab NSK Selayang, dia kedai burung, so dia lagi murah kat situ. So saya beli barang macam udang ke, kan macam daging whatever kan, lauk-lauk untuk mas malam, nasi lemak, saya beli dekat NSK Selayang. So saya pergi kat situ. Dan balik ke rumah lebih kurang pukul 3 lebih dekat pukul 4 pagi. Saya lelap kejap, and then subuh, and then lelap kejap, and then pergi pasar balik. Itulah rutin saya tiap-tiap hari. Setiap hari. Penat memang tak usah cerita lah. Memang penat. Mana-mana yang buka kedai makan, buka restoran, buka warung, buka gerai, anda tahu macam mana penat dia. So tiring dan tidak ada masa langsung untuk diri sendiri. Dan the best thing is, ini adalah perniagaan kuadran S, iaitu self-employed walaupun saya ada pekerja. Sebab kalau saya bercuti, saya tak buka kedai, duit tak masuk. Pekerja saya tak boleh buka kedai itu saya. Saya yang kena buka kedai itu, saya yang kena masak everything semua. Dan pekerja saya cuma membantu untuk menjalani urusan kedai saja, untuk ambil order, untuk masukkan nasi, nak hidangkan nasi lemak, untuk buat air, itu saja. Kan? Tapi core dia lah saya dengan Baiti. Jadi andai kata kalau kami cuti, memang tak ada income. Masa raya memang sakit. Dia memang cakap. Sebab bulan Ramadan, dah sasar kita tak boleh buka kedai macam ni. Kena buka bazar Ramadan. Bazar Ramadan, saya cakap terus terang, indah kabar rupa je. Sebab apa sekarang ini, zaman sekarang, lagi ramai orang berniaga berbanding dengan pembeli. Jujur cakap, pada zaman sekarang ni. Jadi apa yang berlaku ialah, saya dengan Baiti dah tak lagat whatever, kita nak cek perniagaan lain, sampailah kami dapat buka Pusat Bekam pada tahun 2013. Dan saya ambil masa sebulan untuk saya juggle antara Char-Kway-Teow dengan Bekam. Pada April tahun 2013, saya cakap dengan Baiti, okey kita tutup Char-Kway-Teow, kita fokus pada Bekam. Yang ini saya relax sikit lah, sebab duduk kat rumah kan, meniaga pun kat rumah, buat Bekam kat rumah, relax, tak ada penat-penat, berpanas berhujan semua. Tetapi still ini adalah kuadran S, kerja sendiri. Andai kata kalau saya cuti, saya tak ambil customer. Bulan Ramadan memang sakit. Sebab apa? Bulan siang-siang, bulan puasa, orang tak nak Bekam sangat sebab takut lemah. So memang saya tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun untuk raya, saya memang agak kecut pun. Sebab of course raya, anak nak baju baru. Kan? Dan sebagainya. Nak balik kampung sebagainya, dan semuanya mulakan kos. Jadi, sepanjang bulan puasa tak ambil customer. And then bulan-bulan sebelumnya memang kita dapat duit dan sebagainya, tapi kita guna untuk rolling juga kehidupan seharian, balik rumah sebagainya, balik kereta kan. Jadi saya dengan Baiti, apa yang kita buat, kita orang kata apa, jadi founder produk. Kita jadi founder produk. Kita jual produk lain lah. Pernah jual syarikat H.A, pernah jadi founder produk. Ni jamu ayam man dengan jamu ayam lady. Ini produk kita orang, bukan main-main. Kita founder produk kan, tak ingat dunia. Tapi cakap terus terang, walaupun kami jadi founder produk, kan, setiap dah keluar, dah bungkus semua, kami tak pernah jual sebotol pun dekat customer kami. Bukan sebab customer tak nak beli, kami yang tak nak promote. Sebab kami sendiri takut dengan produk ni. Betul ke produk ni okey? Kan? Sebab produk timbang kilo, kita nak promote ke orang pun, kita takut R&D macam mana. Buatnya kalau makan tiba-tiba kepala tercabut ke, tangan tertanggal ke, anak yang akan menanggung ke. Kan?
Jadi kita pun tak tahu nak jual produk apa. Tapi sebelum tu saya pernah glamour je lah. Pada tahun 2015 saya pernah masuk TV, pernah masuk Al Hijrah cerita pasal bekam. Itulah masa ini memang nama saya memang meletup lah. Pasal bekam saya, nama saya memang meletup satu Malaysia masa tu. Kan? Tapi ini nak cerita juga, walaupun masa ni saya keluar ke Al Hijrah ni, saya dapat banyak call. Seriously banyak. Datang daripada Kedah, daripada Penang, daripada Perak, daripada Terengganu, daripada Kelantan nak bekam. Saya tak boleh buat apa-apa sebab saya dekat Kuala Lumpur, saya dekat Gombak. Jadi saya cakap saya dekat Gombak tak ada cawangan. Jadi kata apa, prospek customer saya yang ada dekat Kelantan, Terengganu, Kedah, Perak, whatever tu, diorang tak boleh datang ke tempat saya dan saya obviously tak boleh datang ke tempat diorang. Dah tak ada seal kat situ. Ini adalah bisnes labah-labah. Orang kena datang ke saya. Nampak? Dah lah Cordon S, self-employed. Aku tak buat bekam, aku tak dapat duit. Inilah bisnes labah-labah. Orang kena datang sangka saya tak boleh datang ke orang. Terhad masa, terhad tempat. Betul tak? Kan kita ada 4 jenis metodologi bisnes. Selalu JLT Yusrida suka cerita benda ni. Ada bisnes labah-labah, ada bisnes lebah, ada bisnes lipan dan juga bisnes corona. Kan? Saya yang bekam inilah bisnes labah-labah. Saya tak boleh pergi mana-mana. Paling kuat pun saya buat house call di sekitar Kuala Lumpur saja. Itu pun saya jarang ambil sebab saya takut masalah hygiene. Bukan hygiene apa, saya takut darah itu akan mencemarkan rumah dia. Saya tak nak macam tu. Kan? Sebab saya tak bergemas sama bekam orang kat rumah kan. Jadi saya dengan Baiti ponda, kita orang buat H2.A tak menjadi sebagainya. One day Baiti ambil keputusan untuk join Forever Living senyap-senyap tanpa pengetahuan saya pada 2017. Sebab dia takut saya marah. Sebelum itu, saya dah keluarkan 1,500 duit saya untuk dia join syarikat H2.A tersebut. Which is tak ada hasil langsung. Produk tak jalan. Aku sebut je lah, HPA, senang cerita. Kan? Saya join HPA, so produk itu tak jalan, bukan sebab produk tak bagus, tak. Tetapi dia macam agak complicated dan dia punya margin keuntungan pun tak bersama dan sebagainya lah. Tak apalah, itu syarikat je punya cerita kan. Cuma nak kabarnya kat sini, produk yang kami letak dekat rak, selama 2 tahun tak bergerak-gerak. Dekat produk untuk produk HPA tersebut. Jadi Baiti pun dia, satu bagus Baiti ni, dia sentiasa cari ruang tu, dia cari peluang. Sebab dia tahu dia nak bantu saya kan. So dia pun join Forever Living tanpa pengetahuan saya. Dia join VIP terus, 1,600 lebih time tu kan. Dan masa tu dia cakap kat saya duit dalam bank dia tinggal setakat RM20 je. Sebab dia join Forever 1,600, dia kata do or die. Kalau tak jadi memang mati. Tu je. And then lepas tu, saya mula-mula tak join Baiti tau. Saya tak ikut dia. Sebab saya macam kecewa lah. Sebab kita percaya MLM tapi tak ada MLM yang bagus yang saya boleh dapat. So apa yang berlaku lah saya kecewa. Jadi Baiti buat seorang-seorang. Bulan pertama dia buat RM700 income dan Forever. Goyang juga lah kan. Sebab aku dalam C.I itu pun tak pernah dapat banyak ni. Padahal gaji ni pergi tiap bulan, tiap minggu begini lah ni. Tak dapat RM700 lebih. Kan? And then bulan kedua dia dapat RM800 lebih. Ush, lagi puas hati. Kan? Bulan ketiga dapat RM400 lebih sikit cuti sekolah. Bulan keempat dia dapat RM900 lebih. Saya tergoyang dah. Bulan kelima dapat RM1,600. Okay, fine. RM1,600 aku join buat Forever. Kan dah nampak dah benda ni. So saya study betul-betul marketing plan ni semua. Saya cakap ini senang gila. Senang untuk buat. Dan produk ni memang senang untuk beli, senang nak jual. Sebab apa? Sebab produk boleh demo. So saya nampak benda tu dan saya cakap terus terang saya buat dengan Baiti gila-gila. Bulan ke-6 iaitu bulan Februari, bulan Mac tahun 2018. First time saya venture dengan Baiti, income kami RM4,200. Dari 1,600 jam jadi RM4,200. Tetapi masalahnya saya ini ada masalah tak kosongkan gelas time tu. Sebab saya fikir saya nak cepat naik, nak cepat jadi manager, nak cepat dapat insentif dan sebagainya. Dan saya nak cepat dapat fighter. So bila saya tak dapat fighter, saya jadi macam lemah semangat. So saya pun diam. Baiti kesambung balik buat seorang-seorang. Dia buat seorang-seorang selama sebulan, dia kekalkan 5cc whatever. Start Januari 2019, dia pun tak larat. Dia kata dia nak relax buat Forever. Sebab dia pun akhirnya jadi macam saya juga, dia start. Sebab tak ada fighter. Kan? Memang kami tak kosongkan gelas masa tu lah. So selama 7 bulan, kami kekalkan juga promote Forever, tapi tak seaktif mana sebagainya kan. Kebetulan pula kami pindah rumah. So banyaklah dia punya benda-benda yang memberatkan kami time tu. Tetapi betul lah, John nampak kami masa Malaysia Rally tahun 2009 dekat Subang Dozet. So masa ketika itu, nak cerita ya tuan-tuan puan sekalian, Baiti dapat call daripada Forever, dari HQ. Puan Nurul Baiti, boleh tak you datang nanti 27 hari bulan,
27 hari bulan Julai nanti dekat Subang Rozet Malaysian Rally. Baiti kata, okeylah tengoklah macam mana. Sebab kami bukan tak pernah pergi Malaysian Rally, bukan tak pernah dapat reward. Reward setakat nak ambil flash dekat kaunter tu, itu biasa. Kan? Tapi lepas tu dia kata, Puan kena datang tau. Dan boleh tak nanti Puan emailkan pada kami gambar Puan? Baiti macam pelik. Asal kan email gambar pula kan? Selama ni tak pernah kena email gambar pun. So apa yang berlaku? Dia pun tanya dengan upline kami, dengan Izlin, dengan CBM Izlin Fidik. Lin, forever call akak ni Lin. Kan dia suruh akak datang Malaysia Rally. Tapi dia minta gambar. Kak datang kak. Dia minta gambar tu mesti something tu. Datang kak, datang. Saya mula-mula malas datang. Lala kali saya cakap Baiti, tak apalah datanglah kan. Kawan-kawannya boleh jumpa kawan-kawan lama. Saya datang, tak sampai 5 minit saya sampai dekat pintu tu, terus champion recruitment punya orang kata session, dan nama Baiti diumumkan sebagai top recruiter, the champion of recruitment 2018. Nombor 2 Hamizah, nombor 3 Najah. Tak menjerit tentu. Masa tu memang menjerit gila lah. Izlin sebelah saya, dia kata, naik bang. Lepas tu belakang saya ada EGLT, Juraida. Dia tolak saya. Bok, pergi naik cepat. Kau jangan duduk kat sini. Saya tarik anak saya, naik atas stage, ambil situ. So, itulah titik tolak saya dengan Baiti untuk kembali fight dekat Forever. Dan Alhamdulillah, sampailah ke hari ini, saya tak toleh belakang lagi. Dan saya terkejut juga bila dapat top recruiter pada tahun 2019, which is yang tahun lepas punya lah, tahun 2020 punya. Sebab masa tu, kami betul-betul fokus kat Forever start Ogos 2019. So maknanya, bak kata Charmaine, 127 penajaan berserta pembelian yang kami buat, majority dia boleh katakan 95% datang dia the last 5 months of 2019. So memang terkejut lah, memang sangat-sangat teruja lah. Dan saya cakap dengan Baiti, okay, this is the business for us. Memang kita akan buat bisnes ni, kita akan buat gila-gila. So, nak kabarnya kat sini, cerita pasal kami tak ada fighter kan. Saya dengan Baiti naik manager pada November 2019. November 2019, which is beberapa bulan selepas kami bangkit balik, kami terus naik manager. Dan kami naik manager pada November 2019, dalam keadaan bawah tim kami, bawah rangkaian kami, tak ada seorang pun yang fighter. Tak ada seorang pun, tak ada cerita fighter. Tak ada seorang pun yang buat 5cc time tu sebab semuanya user. So Allah nak tunjuk dekat kami, engkau dulu duduk sibuk-sibuk nak cari fighter. Nah, sekarang aku bagi kau naik manager dekat Forever Living tanpa seorang fighter pun. Nak tunjuk dekat engkau, bisnes ni senang gila dan betul gila. Kan? Dan bisnes ini memang gila. So kau kena buat betul-betul. So dari situ saya nampak dan saya gunakan benda itu sampai ke sudah. Saya beritahu pada semua prospek saya, Forever Living ini tak ada sistem pasang kaki sebagainya. Apa buktinya Cik Faiz? Apa buktinya Papa Berry? Buktinya lah kami sendiri. We are the proof. We are the living proof. Kami naik manager 2019 November tanpa seorang fighter. 5cc pun tak ada siapa pun buat. Berapa income Cik Faiz time tu? First income kami sebagai manager ialah RM9,980. RM20 lagi nak RM10,000. Sakit hati tu lah aku. Aduh, marah tu. Alang-alang Forever tambahlah RM20. Kan? Bagi dengan RM10,000. Kan? Tapi itu nak beritahu, nak kabarnya kat sini. Kan? Mungkin ada satu benda yang boleh jadikan sebagai satu motivasi pada anda semua sini. Saya tidak layak untuk bagi motivasi pada anda. Tapi kalau adalah kisah saya boleh jadi inspirasi ialah kalau anda rasa stuck, anda tak ada fighter dan sebagainya, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Sebab fighter akan muncul bila anda sendiri menjadi seorang fighter. Saya ingat lagi tahu masa tu, saya dengan Baiti. Masa tahun 2019, saya rajin pergi KHQ bagi talk. Kan? Saya rajin pergi KHQ, saya ada bagi talk, saya jadi MC. Kan? Baiti pernah cakap kat saya tau, bang, buat apa kita nak bagi talk? Buat penat je, kita bukan ada tim pun. Orang lain punya tim je kat bawah ni kan? Saya cakap kat Baiti, tak apa, tak ada masalah. Sekarang kita ajar tim orang lain. Satu hari nanti Allah akan kurniakan kita tim, orang lain pula akan ajar tim kita. Dan memang benda tu berlaku. What you give, you get back. Saya tak ada kisah langsung dekat bawah tu, walaupun ada 300 orang, 400 orang whatever, dekat bawah tu tak ada seketul pun downline saya yang follow saya pergi ke HQ untuk talk dan sebagainya. I don't care, tak ada masalah. Sebab saya yakin kalau aku terus buat macam ni, orang akan nampak. Bila orang nampak, orang akan datang ke aku, bang, saya nak buat Forever Living bawah bang. Kan? Because I presented myself as a fighter. I presented myself as a speaker. I presented myself as a leader.
So orang jual Forever Living kadang-kadang bukan kerana marketing plan dia sangat. Kadang-kadang bukan kerana produk dia sangat. Tetapi kerana kita. Sebab tu Sean punya power. Sebab orang jual Forever sebab dia. Tengok dah lah handsome. Macho pula tu. Tu kisah dia. So pada anda, kalau anda punya downline stuck dan sebagainya kan, tak ada fighter sebagainya, tak ada masalah. Teruskan buat recruitment. Kalau anda manager macam kami pun, kami dah soaring manager, kami tetap buat kerja macam VIP, especially bila manager kami, bila ada tim kami yang net manager. Bila tim net manager dah sasar PNM akan kacau. Betul tak? So bila PNM kacau, kami kena buat kerja kembali sebagai VIP. Pergi prospecting, celup Maggie. CBM level 2, Siti Rafidah, sampai ke hari ini, dia tetap celup-celup Maggie. Dia tak heran, lantak. Dia bawa Mustang, buka boot Mustang, bam, celup-celup Maggie. Kadang-kadang tak sempat celup, kak, saya nak VIP. Aku tak sempat celup lagi ni. Tak apa kak, saya nak VIP. Sebab apa Mustang? Kurang hajar tu. Tapi itu nak, kalau tak kena celup Maggie itu, tak datang Mustang tu. Kalau tak celup Maggie, saya tak dapat beli Mercedes W210 cash. Saya tak boleh beli kereta tu. Kereta idaman saya sekian lama. Jadi itulah kisahnya kan. You just fokus kepada recruiting, buat balik kerja-kerja VIP kan. And then kemudian you pelan-pelan you confirm fokuskan kembali kepada 565 leader dan juga structure 139. InsyaAllah tim you akan orang kata apa konsisten dekat situ. Itu yang saya belajar secara kasar, hard way lah orang kata apa, secara ganas tadi panggil. I learn it the hard way. Kan, sebab saya pernah jatuh, pernah bangun balik, pernah tak ikut sistem yang belasah, dan sekarang bila ikut sistem balik, boleh saya kata, lah, senang sistem ni punya. Kan? So, kita pun follow sistem tersebut. Jadi, itu sedikit sejarah saya, kan, secara asasnya. So, kalau Sean ada soalan kat saya. Saya suka kalau Sean buat macam interview. Okey, saya rasa okey, kebanyakan leader kan, kebanyakan dia sebab lama dalam forever kan, saya nampak satu je. Ada orang dia nak jadi manager ke, jadi senior manager ke, tak kisah apa level kan. Kebanyakan orang mereka memang slow kan untuk nak buat recruitment. Okay. Sebab mereka rasa kan mungkin di bawah ada manager dah, okay, makan ada duit dah, ada duit masuk dah, so ada passive income dah. Jadi mereka tak begitu, tak back to basic lah. Tapi nak tahu kan, okay, Faiz kan, Papa Perry, mengapa kan you ada sentiasa boleh back to basic? Mengapa you boleh sentiasa back to basic? Okay, kenapa, macam mana, mengapa ke macam mana saya back to basic? Mengapa dan kenapa? Mengapa dan kenapa? Back to basic. Back to basic tu maksudnya recruitment kan, macam tu lah kiranya, betul tak? Ya, betul. First of all, Allah SWT Muhammad, saya sendirilah sentiasa mengingatkan diri saya bahawa business forever ialah bukan untuk bisnes yang mengayakan orang atas. Ya betul, saya ada ramai tim kat bawah kan, dia akan buat kerja dia sebagainya whatever, tetapi saya kena ingat juga, kalau saya tak buat kerja, saya tidak akan dapat sebanyak mana kan. So itu yang saya ingat, which is bagusnya bisnes ini ialah dia tidak membuatkan saya sentiasa goyang kaki kan. Dan lagi satu yang paling penting bagi saya lah sebenarnya, saya kena tunjuk contoh yang baik kepada tim saya. Saya minta dia orang buat recruitment, saya minta dia orang buat 5cc, saya minta dia orang untuk jadi solid super, saya minta untuk dia orang jaga solid standard dan sebagainya. Tetapi anda kata kalau saya sendiri dan juga Baiti, kami tidak tunjukkan contoh yang baik kepada mereka, so macam mana mereka nak jadi seperti kami? Macam mana mereka nak jadi hebat? Kan, pepatah Cina ada mengatakan ikan yang busuk bermula dari kepala. Betul tak Sean? Kan, saya lupa dia punya bahasa Mandarin dia apa. Betul. Kan? Tapi pepatah dia lah ikan yang busuk bermula daripada kepala. Anda kata kalau kami sendiri tak back to basic, kami tak tunjukkan kepada mereka how to get things done, macam mana nak buat benda ini semua, macam mana mereka nak ikut jejak langkah kami. Because monkey see, monkey do. Kan? Orang akan tengok apa kita buat. Dan bila lagi satu, saya sentiasa tanamkan dalam diri saya sendiri, saya suka tolong orang tau. Saya buat GEP tiap-tiap minggu dulu dan insyaAllah minggu depan start balik buat GEP dan sebagainya. Itu basic lah tu, back to basic, untuk cari prospek. Sebab saya tahu dekat luar sana ramai orang yang tengah memerlukan sesuatu untuk hidup mereka. Mereka perlu perniagaan, mereka perlukan income, mereka perlukan orang kata apa, segala peluang yang ada untuk mengeluarkan diri mereka daripada masalah. Kan? Seriously saya cakap,
pada ketika ini dekat luar sana ramai orang yang tengah berpenyakit dan juga tengah ada masalah poket. Mereka ada masalah tu. So saya meletakkan diri saya bukan sebagai seorang businessman, tidak. Saya letakkan diri saya sebagai seorang ahli masyarakat yang Allah dah bagi satu peluang yang besar dan saya berpeluang untuk berikan peluang itu balik pada mereka. Kalau saya tak buat benda tu, saya dosa. Bagi saya. Kalau saya tak buat benda tu, saya dosa. So saya nak orang bukan kerana saya nak sisi. Saya nak orang kerana saya nak dia dapat duit. Memang pada peringkat awal dia akan keluarkan duit, dia akan keluarkan dana, dia akan buat SYJ pack dan sebagainya. But for me, the most important thing is you see the chance, you see the opportunity, and then you grab it with both hands. Tangkap, pegang peluang tersebut dengan kedua-dua tangan dan jangan lepas benda tu. Dan saya akan cuba tolong along the way. Itu saya punya misi. That's why saya back to basic. Saya celup Maggi, saya jumpa dengan orang, buat prospecting, kan? Contact balik kawan-kawan lama, mana-mana prospek saya yang pernah reject saya patah balik ke mereka, kan, re-evaluate balik, kan, selepas mungkin beberapa setahun 2 tahun, saya contact balik prospek-prospek yang pernah reject saya, tanya khabar. Jangan tu dia kata, kau tengoklah aku sekarang, aku income berapa banyak. Saya tak macam tu. Saya cerita apa khabar dia, apa kisah dia, kan, apa cerita dia masa PKP sebagainya, kan. Because we have a very good topic tau nak begin with sebenarnya, iaitu PKP, pandemik. Kebanyakan orang mesti terjejas dengan pandemik ini one way to another. Betul tak, Sean? Kan? So, itu adalah topik yang sangat-sangat best untuk kita cerita ke orang. Kalau tak terjejas dari segi income, mereka akan terjejas dari segi penyakit. Mereka akan takut, alamak, aku cucuk vaksin ni, aku takut vaksin ni tiba-tiba bawa badan aku tak apa-apa sebagainya. Tak ada masalah, jom detox. No problem. Kan? Aku takutlah dengan COVID ni kan, vaksin ni pun tak bukannya boleh halang COVID-19. Tak ada masalah, jom kuatkan sistem imun. No problem. Kan? Aku masalahnya sekarang ni, itulah. Aku yang job ni susah lah. Company aku pun potong gaji. Jom kita buat business forever. Dapat tambah 1,000 sebulan, okey tak tuan-tuan? At least, starting. 1,000 sebulan, okey sangat lah. Okey, jom. So, ramai tau orang yang dulunya reject saya, bila saya patah balik mereka, mereka cari saya. Mereka akan kata, aku nak join lah forever, aku nak buat forever. Ramai. Sebab apa tau? Sebab kita sentiasa bina silaturahim dengan dia. So, bila kita pergi ke dia, saya memang back to basics. Saya tak akan cerita yang sekarang ini aku dah F2D level 3, income aku 40,000. Saya tak cerita direct benda tu. Saya cakapkan dia benda yang basic tentang business opportunity forever living, tentang produk dia. Bila dia tanya, Abang kau sekarang income kau berapa? Dia akan tanya, income kau berapa sekarang dengan forever kan? Tentu kita tunjuklah. Aku tak nak cakap lah, aku tunjuk. Buka laptop, nah, ini income aku. Ini aku punya income dari Januari sampai ke Oktober. Dah campur-campur dah dekat 300,000 dah. Kan? CP-CP lagi aku nak PCM. Dengan tu dia, ya ke? Uish, meletup juga Meletup tak meletup lah bang. Kau tengok ini PKP bang. PKP ni income tak jatuh bang. Kan? Kalau dulu kau join aku, bagi dia ayat, orang kata apa? Ayat, orang kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Apa ayat dia? Kita bagi dia satu ayat tu, tulang kau. Kalau kau join aku dari dulu kan, mesti kau, orang kata apa, dapat macam ni juga sebagainya kan. Bagi dia ayat sentap sikit. Tu ayat dia. Ya, bagi sentap sikit, bagi dia rasa, bagi dia macam menyesal. Ayat menyesal, ayat penyesalan kita panggil. Kan, dulu kalau join aku di awal, tentang income kau macam ni. Kan, kau dapat separuh pun okey tak rasanya kan. Bagi dia menyesal gila-gila kan. Yelah, dah lah. Aku menyesal lah tak join perlu. Aku nak buat forever lah. Jom lah. Jom kita buat forever. Kan. Tapi misi dia lah, kalau nak jawab soalan Sean, mengapa saya buat secara basic, jelas saya tahu saya bukan seorang businessman. Saya seorang usahawan dan saya juga seorang ahli masyarakat. Dan kenapa? Sebab sebagai seorang ahli masyarakat, sebagai seorang yang Allah dah bagi peluang, tanggungjawab saya, fardu saya untuk saya ceritakan peluang ini kepada orang lain kat luar sana. Kan? Tak ada masalah. Itu saya punya, this is my big why sekarang. Big why saya bukan nak cerita nak dapat rumah besar. Big why saya bukan nak cerita dapat kereta. I already got my Mercedes, tak ada masalah. Saya suka kereta saya walaupun kereta lama. Kan? Because itu kereta idaman saya, tak ada hutang. Itu yang paling best. Aku beli cash. Itu yang paling puas hati. Tapi dalam masa yang sama juga, saya punya big why selain daripada nak bahagiakan mak saya, which is memang sekarang ni dia happy gila lah. Kan? Dia tak dapat tengok saya naik atas stage untuk ambil ijazah sebagai graduan. Tapi dia dapat tengok saya naik atas stage untuk collect Top Recruiter Award, dan insyaAllah tahun depan dia akan tengok anak dia ni naik stage untuk terima cek CBM dekat Abu Dhabi. Itu paling besar. Dan kemudian
misi saya sekarang, big why saya sekarang ialah untuk tolong seberapa ramai orang di luar sana yang mungkin secara direct dengan saya ke tak direct ke tak kisah, tak ada masalah, untuk pastikan mereka ada peluang untuk jadi lebih sihat dan ada peluang untuk lebih sihatkan poket mereka. That is the best thing. Saya cakap terus terang, bila you dah letak you punya diri you, jiwa you kat arah situ, you are free. Serius saya cakap. Bila you tidak lagi menjadikan you punya matlamat nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, nak rumah, nak itu sebagai matlamat utama, dan matlamat you lah untuk tolong seberapa ramai orang yang mungkin, demi Allah cakap, you are free. Cuba ubah kita punya paradigma kat situ. Saya cakap terus terang, you akan rasa macam diri you macam betul-betul blessed. Seriously. Dia macam Sifu lah. Betul tak Sean? Sifu dah 20 juta whatever. He does not need to continue. Dia tak perlu stay pun. Betul tak Sean? Sifu. Betul. Tapi kenapa dia stay? Kenapa dia buat terpayah kita tiap pagi? Kan? Sebab apa? Because he want to help as many people as possible. Ya, Itu je. Itu yang saya ambil dari Sifu. Sampai sekarang. Rasa kan apa yang saya nampak kan macam Faiz kan. Sebab ada orang dia rasa malu tau nak sharing dengan orang, dia rasa takut kan. Okay. Tapi kalau niat kita nak bantukan orang kan, rasa tak perlulah rasa malu-malu untuk nak buat sharing. Sebab kebanyakan orang dia hanya perlu kami buka mulut untuk nak cakap dengan dia saja. Okay, apa nak malu-malu? Itu yang saya nampak lah. Tak kisahlah kawan. Dulu kita cakap dengan kawan kan, kawan reject, okay, kita jumpa semula, kita cakap semula, kami present semula GP, cucuk semula Maggie, okay. Barulah kawan kita buka mata. Dia buka mata bukan sekarang dia cakap tak nak, tapi masa depan dia nak. Itu timing tu adalah sangat penting. Betul tak Faiz? Betul. Sangat betul. Because kerja kita, tuan-tuan perempuan sekalian, ini saya selalu letak diri saya lah. Saya selalu katakan diri saya, kerja saya share. My job is to share. Kerja saya adalah untuk berkongsi. Itu saja. Tunjukkan peluang itu. Dia masuk time tu, dia tak masuk time tu, bukan kerja saya. Itu kerja Allah, bukan kerja saya. Kan? Kalau Allah buka pintu hati time tu, saya tak payah cerita celup Maggie pun, dia akan sign up VIP. Kalau Allah tak buka pintu hati time tu, saya ceritalah sampai 20 jam sekalipun, dia tak nak join. So, kerja saya lah, saya share dan saya tidak meletakkan pengharapan yang dia akan join. Of course, saya akan anggap dia join. Itu teknik dalam kita punya 5 cabaran, betul tak? 5 cabaran, kita kena assume dia join. Tapi dalam masa yang sama juga, saya tidak meletakkan pengharapan. Sebab apa saya buat macam tu? Sebab saya nak larikan muka saya ini daripada any sign of desperation. Nampak tak? Kadang-kadang kita desperate nak auto sign up. Especially kalau orang tu kita dah mak lama. Saya yakin mesti ramai di antara anda yang adalah yang orang yang anda mak, betul tak? Confirm ada. Dia ni kan kalau dia jam bawah aku ni masih meletup ni. Ada ke? Memang gila-gila ada. Tolong jawab dah korang dengan chat. Ada tak? You dah mak dah. Budak ni kan aku tahu dia ni memang segala bapa MLM dia buat. Kalau aku ajak dia masuk ni mesti meletup. Mesti ada. Kan? Dan tengok-tengok orang yang kita mak inilah selalu reject kita kau. Betul tak? Orang yang kita mak ni lah yang akan reject kita, memang tak makan tanah dia reject. Setuju tak? Kan? So kita buat apa? Kita kecewa. Alah, aku dah orang aku mak. Tengok-tengok orang yang kita mak tu masuk pula bawah orang lain. Lagilah kita kecewa. Nampak? So apa yang saya buat, saya tidak mak sesiapa. Saya tak mak sesiapa. Saya anggap everybody equal. Baiti anggap everybody equal. Dan kami sampai satu tahap, kami buat sharing, kami tak kenal pun siapa yang kami sharing. Kami tak tahu background dia. Kan? Saya cuma share secara general tentang kesihatan, tentang peluang bisnes. Of course saya kata tanya nak tahu bisnes atau peluang kesihatan. Tapi of course saya akan cerita dua-dua. Cumanya mana yang saya akan lebih emphasize. Itu perbezaan dia. Alright. Tapi bila kami dah share, bila dia sign up, baru kami tahu, oh rupanya dia ni ini. Oh rupanya dia ni laptop ini. Oh rupanya dia ni memang power. Oh, baru kami tahu kemudian. So that is sweeter tau. Memang lagi manis sebenarnya bila kita dapat orang yang kita tak mak, tengok-tengok orang kita tak mak tu power. Saya ambil satu contoh mudah. Bawah tim kami, ada satu tim, bawah Ustaz Falah, kita ada Ustaz Aziz dan juga kita ada Ustaz Adnan. Yang ni susu galuh saya. Bawah saya Ustaz Falah, bawah dia Ustaz Aziz, bawah dia Ustaz Nan. Saya memang cerita dengan tim, anggap Ustaz Aziz sebab saya tolong Ustaz Falah perspektif Ustaz Aziz. Saya tak kenal Ustaz Aziz siapa. Saya cerita dengan dia semua, everything semua. Of course dengan tidak ada desperation, saya tak
saya tak mengharapkan dia masuk walaupun saya assume dia masuk. Dan masa itu Ustaz Aziz pun mengeluarkan ayat yang menunjukkan bahawa dia belum bersedia nak masuk. Dia kata, saya cuma nak tahu pasal produk. Pasal plan ni saya tak berapa berminat. Tengok-tengok, bila dia macam tu, okey saya fokus pada produk. Saya fokus pada produk dan saya masuk sikit-sikit pasal plan dan sebagainya. Dan selebihnya saya minta Ustaz Falah follow up. Okey Ustaz Falah follow up je lah. Pandai-pandai lah kan. And then Ustaz Aziz pun join. Dia jadi VIP. Dan dia jadi seorang yang sangat-sangat laju dalam tim kami. Sangat laju. Bayangkan first month 4,300. First month income. Terkejut beruk saya. Beruk tak terkejut macam tu. Rupanya Ustaz Aziz adalah mantan Presiden Persatuan Pelajar Melayu dekat Mesir. Memang orang kenal. Orang Kelantan kata Osoho. Orang Kelantan kata Osoho. Memang orang terkenal. So saya tak tahu rupanya dalam tim aku ni ada orang kata apa? Merupakan orang yang memang public figure di kalangan para ustaz dekat satu Malaysia, majoriti kenal dia. So dia punya connection sangat-sangat besar sebenarnya. Dan tim saya menjalan sampai ke Uganda, sampailah ke orang kata apa Afrika Selatan, sampai ke Mesir, sampai ke Arab Saudi sebab bawah rangkaian dia. Kan di bawah dia pula ada seorang nama Ustaz Adnan. Seorang orang kata apa ustaz yang kembara dekat Cape Town dan dia balik ke Malaysia sekarang kat Kuala Berang kat Terengganu. Pun sama juga saya nampak dia potensi tapi saya tidak meletakkan pengharapan dia join. Dan saya cerita macam biasa kat dia. Nama semula-mula pun sama juga, dia tak adalah macam menunjukkan dia begitu teruja dengan bisnes whatever. Macam biasa, kan kita ajak meeting pun dia kejap je boleh sebab dia tengah merawat sebagainya, sebab dia perawat macam saya. Dan dia jadi lebih laju berbanding dengan Ustaz Aziz, Ustaz Adnan. Rupanya Ustaz Adnan ni kontak dia di kalangan para perawat sangat ramai. Sampai ke Sabah, sampai ke Penang, sampai ke Terengganu tu kena negeri dia. Sampai ke Perlis. Kontak dia dalam di segi perawat-perawat ini sangat-sangat besar. Jauh lebih besar berbanding dengan saya. So saya tangkap 2 ekor jerung dalam keadaan saya cuma sediakan pancing untuk ikan bilis. Nampak tak kat situ? So I expect less but I get more. Because of what? Because of I don't have any kind of desperation. Saya tidak ada sebarang keterdesakan untuk saya nak sesiapa. Dan saya tak perlu mark sesiapa untuk pastikan dia masuk buat tim saya. Kan? So mungkin ini mungkin satu inspirasi atau satu juga motivasi bagi anda semua. Saya tahu memang of course you all ada orang yang you mark. Orang you rasa macam okay dia ni memang akan join, memang akan power sebagainya. Kan? Tetapi you boleh cerita kat dia tapi you tak payah desperate. Because of what? Ini apa yang saya cakap di saya. Saya berada di sebuah bisnes yang sangat-sangat hebat. Saya berada di sebuah bisnes yang dah berdiri kukuh selama 43 tahun. Dah ada dekat 170 lebih buah negara. Yang memang tidak ada hutang langsung, payout dia yang paling tinggi di dunia. Saya sendiri dah dapat income 5 angka dekat Forever. Kan? Saya sendiri merupakan achiever itu, achiever ini dekat Forever. So I don't have anything to be desperate of. Saya tidak ada apa-apa yang perlu saya terdesakkan sangat. Dan bila saya bawa mentaliti itu, saya bawa mentaliti bahawa business Forever ini sangat-sangat besar. Saya buat presentation Forever untuk bisnes lain, untuk produk lain pula approach dia. Tapi untuk bisnes, saya buat presentation seolah-olahnya macam saya nak present projek juta-juta dekat Datuk. Because ini cerita orang Melayu. Saya tak tahu Chinese, tetapi kalau orang Melayu, dia suka bisnes yang bagi dia besar. Sebab orang Melayu ni dia tak suka low class. Dia MLM ni bagi Melayu low class. Ni bisnes ni cek-cek orang tak. Saya cuba larikan paradigma cek-cek orang, jual-jual barang. Saya cuba cakap ini ialah business networking antarabangsa. Saya punya rangkaian dah menjalar sampai ke Uganda, sampai ke Arab Saudi, sampai ke Mesir, sampai ke Switzerland. Kan? Dan saya mendapat income lebih kurang RM40,000 sebulan setakat ini. So, bila kita cerita benda itu dengan presentation yang kemas dan sebagainya, orang yang skeptikal terhadap bisnes dia akan pandang. Benda ini saya bukannya terror sangat. Saya belajar daripada Easily. Yes, cerita Mega Holding. Betul. Cerita Mega Holding. Kan? Kalau drama Melayu, cerita Mega Holding lah. Mustafa Kamal rambut takat ni kan. Dengan pakai kot, pakai tie, whatever, bla bla bla. That's why saya jumpa prospek. Satu, saya elakkan jumpa dekat mamak. Okey, ini satu tips saya cerita. Satu, saya elakkan jumpa prospek dekat mamak. Memang saya cakap. Satu, mamak is too noisy. Sangat-sangat bising. Aku malas melawan suara. Kan? Kalau boleh saya nak jumpa prospek saya
dekat hotel, dekat lounge hotel, dekat dia punya cafe. Kalau saya tak dapat jumpa dulu masa PKP, of course pakai Zoom lah kan. Tapi sekarang dah boleh jumpa orang, saya akan jumpa dia orang sama ada dekat restoran high end macam Tony Romas sebagai contohnya, kan. Tony Romas is my place lah, seriously. Saya suka Tony Romas, gila cakap, memang best. Saya sedap kot. Saya akan jumpa kat Tony Romas ataupun saya akan jumpa dekat Allahumma salli ala Muhammad. Saya pernah jumpa klien saya dekat The Ship, kan. KFC pun depends kat Puspa sebab di KFC ni ada yang okey, ada yang tak okey. KFC okey sikit lah daripada McD. McD bising. McD janganlah. McD is too loud. Menjerit-jerit aku nak berlawan dengan suara speaker McD tu. Kan? KFC I think should be okay lah. Boleh lah KFC. Cantik lah tu. Tapi kalau saya sendiri, saya suka dekat lounge hotel. Saya suka dekat ni. Saya suka dekat apa nama. Even HQ. Masa HQ buka, saya suka pergi HQ. Dululah. Kan? Sebab HQ kan dia punya setup macam hotel. Kan? Cuma HQ pun bising kat kadang-kadang sebab yalah orang keluar masuk kan. Dan tak boleh buat apalah tu. Cuma yang nak beritahu kat sini ialah saya anggap bisnes saya ini sangat besar. Saya anggap bisnes saya ini memang bisnes yang begitu best, begitu hebat, dan saya bukan sekadar membawa nama saya tau bila cerita pasal Forever. I'm bringing Forever Living's name as well. Saya bawa cerita tentang Forever Living. Saya nak cerita bisnes juta. 1 juta bukan wang. Bak kata Sean, 10 juta pun belum tentu wang lagi. Kan bila kita masuk international. Tapi nak cerita bisnes juta-juta, walaupun kita celup Maggi, nak cerita bisnes juta-juta, minta maaf cakap, sorry, takkan dekat Mama. Betul tak? You pernah jumpa tak datuk-datuk deal bisnes juta-juta dekat Mama? Tak ada. Dia akan pergi lounge, dia akan pergi coffee house. Paling busuk pun pergi Starbucks ataupun pergi Coffee Bean. Kan? Dia akan pergi tempat-tempat macam tu. Having said that, saya tak naklah paksa anda untuk buat macam tu. Tak. Sebab saya tahu ada di antara kita yang memang orang kata apa, belum sampai tahap kemampuan macam tu. Macam Kak Puspa tadi cantik. Mungkin boleh pergi KFC. Atau mungkin dia boleh mampu pergi Coffee Bean. Kan? Mungkin mampu pergi ke Old Town White Coffee. Tak ada masalah. Janji persekitaran dia cozy. Kita bagi orang putih bagi cozy. Dia selesa. Kan? Di mana persekitaran tu kita ada control. We have the control over the situation. Kalau kita pergi ke tempat yang bising, Mamak ke McD kan, ataupun kedai makan Melayu biasa, Tom Yum ke apa-apa sebagai contohnya, we don't have any control to the situation. Kita tidak ada sebarang kawalan, tak ada situasi. Kalau orang bising, takkan kena cakap, weh senyap lah, aku tengah prospecting kot. Takkan macam tu. Kan, orang kata kena gila ke apa. Kau nak prospecting pada tempat lain lah, belah. Weh, malam-malam tipu lah MLM. Dah bergaduh kat situ dah kan. Betul-betul, saya menik dengan seorang bising. Tengok-tengok kan, dalam apply tu boleh datang, ya bang, nak buat tambah apa ya bang? Yelah, kita order satu teh tarik. Lepas tu kita duduk situ dekat 3 jam. Mama dia pandang kita besar kecil je kan. Kau ni nak order kita nak kan. Kalau kau coffee house, dah sasar dia buat kata dia. Tengok-tengok dia akan datang. Yes, you nak tambah apa-apa? Oh yes, can you just refill my drink please? Thank you. Kan. So, saya kata terang, itu memang style saya lah. Saya rasa sebab saya nampak bisnes saya besar. Saya tak nampak bisnes saya bisnes kecil. Bisnes saya ini, minta maaf saya cakap, tidak pantas untuk saya cerita dekat kedai mamak, untuk saya cerita tepi longkang, untuk saya cerita tu. Unless kalau orang tu nak jumpa sangat-sangat kat situ, kan, asal dan belakang kereta, dalam lori, kan, belakang truk Hilux, suka hati. Itu mana-mana, tak kisah. Tapi kalaulah kita boleh ada peluang, pilihlah tempat yang kita ada control to the situation. But if not, gunakan situation yang ada sebaik-baiknya. Dia ada skill dekat situ lah. Benda tu saya tak ajar. Benda tu bila you dah jumpa situasi dan you tahu macam mana nak buat. Oh alamak dah jumpa time ni lah. Sebab saya pernah tahu. Saya prospecting dan orang tu jadi one of my supervisor pun sekarang ni. Saya prospecting orang ini tepi pandang bola. Nah, maksudnya main bola, tepi pandang bola tu saya prospecting dia. Sebab menggunakan testimoni diri sendiri lah. Umur 42 tahun, main bola lagi, boleh lari dan non-stop lagi semua. Orang tanya, bang umur berapa bang? Sebab yang saya lawan tu rata-rata umur 20 lebih, awal 30. Biasa 20 lebih lah, 11 pun ada. Waktu baru ke ATM Bank betul. Kan, kita cucuk duit, buat bagilah. Saya sajalah bagi orang tengok bucket account. Kan, saya saja je kan. Kita macam belagak. Orang kata apa, belagak tanpa sedar. Kan, orang belakang, especially yang jenis suka duduk dekat-dekat tu, dia akan tengok, wih, tinggi duit kau ni, banyak duit kau ni kan. Dia akan tanya, bang, abang bisnes apa bang? Kan? Atau tengah cocok tu, cocoklah keluar 1,500.
Tapi nak gunanya 100 je. Tapi cocok lah 1,500. Kan keluar tit banyak. Oh tebal masuk poket kan. Kan besok kan kejap lagi kan kau balik rumah, kau pergilah dekat cash deposit machine, masukkan balik dia tu. Orang bukan tahu pun. Kan? Itu skill nama dia. Kau akan 1,500 siap-siap. Sebab tu pergi yang bini. Allahu Akbar. Itu tak kata apalah tak katakan. Cocok 1,500 siap-siap. Nak guna 100 je. Lagi 1,400 tu, okey. Simpan dah balik kan. Balikkan lagi tengah-tengah malam sikit, pergilah CDM. Masukkan balik dalam bank, orang bukan tahu pun. Kan? Serius tau. Saya jumpa ada sesuatu. Ini cerita. Ini kat CNI, bukan cerita kat sini. Dia memang main macam tu teknik dia. Dia cocok duit, keluar maksimum 1,500. Itu je modal dia untuk check prospek dekat ATM. Betul. Ini serius ni. Dia keluar 1,500. Orang kata, "Wih bang, keluar banyak break bang." Oh tak ada ni, nak beli barang-barang. Biasalah anak-anak minta mainan macam-macam semua kan. Dia main anak-anak ni. So orang pun tertarik. "Wih bang, bisnes apa bang?" "Oh, bisnes apa?" Adalah. Alhamdulillah memang best gila bisnes ni kan. Nak dengar ke? Nak dengar tak apa, saya tunggu jap. "Oh tak apa, boleh bang. Saya pun tak ada benda apa ni." Dah ada satu prospek. Macam tu lakinya. Kan? Main 1,500 je. Rolling ke 1,500 tu. Kan? Cocok keluar 1,500, and then bersih CDM senyap, masukkan balik. Lepas tu cocok balik 1,500, pergi CDM, masukkan balik. Orang bukan tahu pun. Tu kisah dia. Tapi jangan 1,500 kau biar poket lama-lama. 1,500 biar poket lama-lama, hilang bang duit tu. Kan? Masukkan duit cepat-cepat. Nanti tak rolling. Bukan produk saja ada angsa emas. Duit kita pun ada angsa emas sebenarnya. So kena rolling duit tu juga sebenarnya. Kan? Saya nak back in duit hasil forever living, betul. Kadang-kadang kita ada juga di antara kita yang jual cash. Kita jual produk by runcit. Dan juga kadang-kadang orang beli produk kita, especially kalau kita simpan stok. Kan? Kalau kita ada simpan stok, which is saya yakin anda semua diajak oleh BOS P33, you mesti ada stok. So orang akan beli kat you ada duit. You masukkan duit berlepuk macam tu. Tapi hati-hatilah. Kaum hawa hati-hati. You nak buat macam tu, pastikan suami masing-masing ikut. Okay? Jangan you seorang-seorang. Laki tak apa, tak ada hal lagi. Kaum perempuan berhati-hati sikit. Masukkan duit, time tu orang akan tengok, ush, banyak duit. Saya pernah tahu, masa tu saya ni cerita kelakar. Saya masuk kedai mainan. Saya masuk satu kedai mainan. Saya masuk Toys R Us masa tu. Masa tu ni lah budak ni. Bang, bangun bang. Bangun. Masa ni budak ni dengan adik dia nak mainan. Dia kata, "Ingat tak bang, betul Abi benar masuk dan Toys R Us, Abi cakap Abi suruh ambil tu. Kan Abi suruh Abi marah abang ambil mainan kecil kan tak? Kan Abi minta bagi abang mainan kecil, Abi suruh ambil mainan besar kan, ingat tak? Kan. Apa tu, saya masuk Toys R Us tau. Ni cerita kelakar. Anak saya 2 orang dah biasalah budak kecil masuk kedai mainan. Mata kan. "Abi, boleh ke ambil mainan ni?" "Ambil lah." "Nak mainan apa Abi?" Ambil biasa sikit, jangan ambil kecil-kecil." Dia ambil, seorang ambil 2 mainan. Satu mainan harga dekat 200 lebih. Terus serius mana murah bang. Memang harga gila-gila dia. Bak kata orang kita harga Yahudi lah. Tu cakap. So dia orang pun pergi ambil mainan masing-masing. Mainan banyak mainan dia ambil. Kan? Jumlah mainan dia orang dekat masa tu hampir RM1,000 time tu. Dekat RM1,000 lebih sikit, RM1,000 lebih sikit time tu. Orang belakang saya kan masa tu saya nampak lah dia memang, saya perasan orang dia sebab orang ni macam dia macam agak marah anak dia lah. Janganlah main mainan tu. Kan? Mainan tu tak elok, nanti dapat rosak. Padahal mainan tu mahal. Kan? Mainan tu mahal. So dia ambil mainan yang hampir sama tapi harga lebih murah lah. Kan? So dia tanya, "Wih bang, banyak beli mainan tu anak?" Biasalah budak-budak ni kan, mainan ke jahanam kan. Lepas tu orang bising-bising nak mainan, bawa belilah. Ini dah kali kedua bulan ni yang cik mainan ni kan. Kalau kau rosak kan tak tahu habis cerita ni. Uish, mahal ni bang. Abang meniaga, abang kerja ke meniaga bang? Kerja ke meniaga? Oh, meniaga. Meniaga apa bang? Saya meniaga forever living. Apa tu? Okeylah, ada kerja ke nak buat lepas ni? Ke free? Kalau free, kita lepak ke tepi tu jap. Anak-anak biar main-main depan tu kan. Dia orang tengah dapat mainan baru, mesti batak sikit. Boleh lah bang. Pam, cerita-cerita kat dia jadi VIP time tu. So, kadang-kadang banyak orang tanya saya kan, saya nampak orang chat pun, apa rahsia top recruiter? Rahsianya ialah, satu, kita jangan malu. Nombor satu. Okay? Ini saya bagi tips terus. Kita jangan malu. Kalau malu tak jadi apa. Saya pun dulu malu nak cerita kau kan, nak buka mulut pasal forever, malu. Kadang-kadang kan. Bukan malu apa, malu macam, alah, kita takut orang pandang kita pasal kecil kan. Kau ni siapa tiba-tiba datang ke tegur aku saver kan? Jangan malu. Kan? Kita tegur tak semestinya tegur jangan cerita bisnes. Kita buka cerita lain. Kadang-kadang cerita sebab anak, kadang-kadang cerita sebab COVID, kadang-kadang cerita sebab kerja. Macam sekarang saya pakai masa Islam,
mesin saya tu jadi bahan perbualan. Sebab apa tahu? Sebab mesin klasik kan. So orang kata, wish bang, boleh lagi kereta ni, wish, smart kereta ni, wih abang boleh cantik bang. Okey lah, mahal tak boleh bang? Nak kata mahal taklah mahal sangat, taklah murah mana. Tapi itulah Alhamdulillah lah sebab hasil forever living kan. So boleh kereta ni cantik sikit. Wih, forever living tu apa bang? Ceritalah kau. Kau jangan tanya. Kau buka mulut tanya forever living tu apa, kau kena. Tu je aku. Kan? So jangan malu. Gunakan apa saja situasi kita apa ada untuk membuka perbualan. Kan? Dan tak semestinya time tu juga cerita forever. Kadang-kadang time tu kita boleh bertukar-tukar kontak. Kan? Bila bertukar-tukar kontak, 2-3 hari lepas tu follow up dia. Okay, Assalamualaikum tu lah. Nak jumpa. Jom kita borak-borak tu ni. Nak jumpa ke apa-apa ke kan? Jom jumpa. Nak cerita pasal bisnes ke apa-apa ke. Kan? Jangan malu dan jangan takut anda kata kalau kata dia ni cerita MLM kan dia. Ya betul lah cerita MLM kau. Bang saya jangan kita tahu lah kadang-kadang kita macam satu skepticality. Nak jumpa aku ni cerita MLM ni kan. Kawan-kawan lama datang ke sebagainya. Kita kontak kawan lama duk kata kat kita. Kau ni dah lama tak jumpa aku, tiba-tiba jumpa aku ni cerita MLM ni. Dah kita segan dengan dia. Buat apa nak segan? Setuju tak saya cakap, you nak kontak kawan lama, kan? Anda semua nak kontak kawan lama yang mungkin anda dah lama tak kontak, kan? Ada satu perasaan, nanti kan dia kata kat aku pula, aku kontak dia semata-mata nak ajak buat bisnes. Ada tak? Cuba jawab dah korang dengan chat. Ada tak rasa-rasanya? You macam nak kontak kawan-kawan lama tapi kan, nanti kan dia kata kat aku pula kang. Kan? Nak kata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, you tak payah risau nak fikir apa. Kalau dia kata, kau ni dah lama tak kontak aku ni, kalau tak cerita insurans, cerita MLM. Betul lah tu, aku nak ajak kau berbisnes. Tapi kau dengar je lah. Kau nak tak nak, aku tak ada kisah. Kan? No problem. Kan? Kau ni bila nak buat bisnes, baru ingat aku. Alhamdulillah lah, aku nak buat bisnes, aku ingat dengan kau. Daripada aku bisnes, aku tak beli dengan kau. Tu je. Kan? Aku nak bisnes, aku ingatkan kau lah. Kau ni bila tak ada orang, cek aku. Alhamdulillah lah, aku cek kau daripada aku cek online. Tu je. Kan? Daripada aku cek online tak apa-apa. Dulu biar aku cerita kat kawan-kawan aku dulu. Kan? Kalau kau nak, alhamdulillah. Kalau tak nak, tak apa, tak ada masalah. Kan? Aku bentang je. No problem. Kan? Tak ada masalah. Tidak ada paksaan untuk join. No problem. Kita just dengar je. Kan? Bagi aku masa setengah jam. Aku cerita setengah jam, kau puas hati, no problem. Kalau kau tak puas hati, minit ke 30, dah, kau belah, aku tak dengar, tak apa, aku belah. No problem. So, jangan segan, jangan takut anda kata kalau orang nak mula, pandang serong kat kita. Skeptical. Alamak, nak cerita MLM ni, MLM. Tak apa, betul lah boleh cerita MLM, boleh tipu. Saya cakap terus terang, saya kontak kawan-kawan lama semua. Kau ni tiba-tiba kontak aku ni, nak cerita pasal MLM ni. Ya, kalau cerita pasal MLM forever living. Aku nak jumpa kejap je. Kan? Setengah jam jadi. Anda kata kalau kau rasa okey, alhamdulillah. Kau rasa tak okey, tak ada masalah. No problem. Kawan tetap kawan, tak putus. No problem. Dan cerita. Jangan risau. Sebab kadang-kadang kita ni terlampau risau apa orang yang kata. Betul tak? Kita terlampau fikir apa orang yang cakap nanti. Itu satu. Nombor dua, dia punya tips yang saya bagi ialah knowledge kena mantap. Knowledge kena mantap. Apa tahu? Even dalam 5 langkah kejayaan pun, hafal GEP, nombor 2. Guna produk, nombor 3. Sediakan set perangan, nombor 4. Daripada 5 langkah kejayaan, 3 daripadanya adalah berdasarkan kepada ilmu dan juga skill. Betul tak? Kan? 5 langkah kejayaan, 3 daripadanya adalah ilmu dan juga skill. Knowledge kena ada. Knowledge kena padu, kena mantap. Sebab apa tahu? Kadang-kadang ada ketika ni kita terpaksa cerita forever living tanpa persediaan. Yelah, kau tengah tengok anak kau main tengah tepi padang, tengok anak kau main dekat dekat playground main buaian. Mana buat set demo time tu? Kan? Kita tak ada usung set demo kita kiri kanan depan belakang, terutamanya kat taman mainan budak-budak. Kan? Kat kawasan perumahan. Tepi swimming pool ke? Tiba-tiba pula datang swimming pool bawa set demo. Orang kata pelik apa orang tua ni kan? So, bila kita tidak ada tools, kita tidak ada apa-apa info dan sebagainya kat tangan kita. Yang ada cuma handphone. So, apa kita buat? Kita cerita berdasarkan ilmu kita. Apa yang kita tahu pasal GEP. GEP kena mantap. By now, anda yang berada dekat group Sean, sepatutnya you dah master GEP. Kan? You tak boleh tidak, you kena master GEP. Dan you bukan sekadar master untuk cerita. Tahu? You kena master untuk olah. Beza tahu? Master untuk cerita dengan master untuk olah adalah dua benda yang sangat berbeza.
Master untuk cerita, you just ceritakan balik macam baca buku cerita. Forever Living dah ditubuhkan sejak tahun 1978 dekat Arizona, dah bertapak lebih 170 negara kan. Prestasi jualan meningkat. Itu cerita. Engkau baca balik. Buat apa? Kalau kita olah, kita akan sembang kat dia, kita akan sampai kat dia berdasarkan kepada ilmu kita sendiri, cara kita sendiri. Tu cara saya. Dan kadang-kadang saya cerita pasal strategis apa tu laman bisnes tu, kadang-kadang saya tak start pada company dulu. Saya akan start marketing plan dulu. Kadang-kadang saya start dengan produk dulu. Kadang apa tu syarikat last sekali baru saya cerita. Kan? Dan biasanya saya akan tweak, saya akan ubah sana sini whatever berdasarkan pada kesesuaian. So anda kata kalau GEP you mantap, you buka celah mana sekalipun you boleh cerita. Kan? You akan ceritakan dengan olahan. Okay. So Forever Living ni, cuba cerita pasal Forever. Forever ni kalau ikutkan lama dah. Kalau ikutkan 43 tahun kot. Kan? 78 dia start. Bayangkan, aku pun tak lahir lagi tahun tu. Tahun 84 masuk Malaysia. Dan dalam itu, dia dah buka lebih 170 negara, termasuk negara Arab tau. Even dekat tebing barat, kau tahu tak Forever buka dekat mana? Dia tak buka dekat Tel Aviv tau. Dia buka dekat Nablus. Kau tahu Nablus kat mana Nablus? Nablus tu dekat Palestin. Dia buka dekat situ bang. Dekat Nablus, kau jangan main. Dekat Arab Saudi, dekat Jeddah ada, dekat Riyadh ada. So kita olah tau. Kita cerita balik, kita sembang balik dengan dia. Macam syarikat itu ialah kita punya. Memang syarikat kita punya, Forever is owner kan. So syarikat itu kita punya. Bila syarikat orang dengan syarikat kita, bila kita cerita pasal syarikat orang, kita akan cerita fakta. Bila kita cerita pasal syarikat kita akan cerita fakta dan juga olahan. Based on situation. Yes, pemahaman sendiri. Kan? Macam tu dengan produk. Produk head to toe. Jangan, okay, produk kita ialah head to toe. Tak. Ceritalah. Produk dia macam mana? Produk je banyak, babe. Gila-gila banyak. Kalau ikutkan, satu dunia, total produk dia dekat 200 lebih tau. Serius cakap. Kan? Kau nak produk pasal apa? Kau nak produk pasal kesihatan dalaman kau. Kan? Kau tiba-tiba pula kau suka dah detox. Ada makanan kesihatan, minuman kesihatan? Ada. Kan? Kau nak handsome sikit kan? Kau nak rasa wangi-wangi kan? Ketiak kau bau macam lahanat semua tu. Kita ada produk penjaga diri. Sabun, shampoo, deodorant ketiak kan? Deodorant ketiak, babe, aku cakap terus terang. Dia bukan macam deodorant ketiak kat luar sana tau. Yang kau sana minyak-minyak. Cukup kat tangan sekarang. Tak kuning kau punya ketiak tu. Kuning lah sikit. Sebab apa tau? Sebab ada minyak. Kan? Bila tak ada minyak, macam deodorant kita orang bebas alkohol, tak ada minyak langsung. So sapu memang tak ada siapa. Dingin gila dan kau tak keras termelekit. Kau bayang. So kita cerita macam tu. Kan dengan olahan dan sebagainya kan. Dan kita punya produk pun babe, kita ada 3 ladang kan. Kan kita satu dekat Dallas, satu dekat Dominican Republic, satu dekat Mexico. Saiz 3 ladang ni 2 kali ganda Singapura babe. Kan? Kau cuba tengok dekat Cameron Highland, London Table tu. Besar tak? Kau mesti cakap, kaya menatang buh ni kan. Satu gunung dia punya. Itu baru satu gunung, babe. Ini 2 negara kot. Kau main-main. Nampak? So, kita cerita dengan olahan macam tu. So, kita macam bagi dia satu keyakinan bahawa, bisnes ni bukan kecil. Tu ayat dia. Okay. Dan knowledge pasal produk memang kena mantap. At least produk-produk yang basic. Kan? And then kemudian, kita punya GP, you kena betul-betul faham nak olah 3 konsep. Tapi 3 konsep ini tak semestinya you cerita ikut buku. 3 konsep ini yang paling penting kalau you kena olah. Seriously. Sebab tak semua orang yang kita jumpa ialah mantan MLM. Ada orang yang tak pernah tahu MLM semua hidup. So takkan you cerita macam 3 konsep macam you cerita dengan mantan MLM. Tak jadi. Kan? Kita kena olah sikit. Kalau orang tak tahu macam mana, okey, syarikat kita ni bukan syarikat orang tengah tau. Syarikat orang tengah macam mana tau? Syarikat orang tengah ni, kau tahu tak produk dia berkilo? Kan, dia ada kilang OEM, dia ada satu company lain, bam, dia ambil, dia belilah satu bundle ke apa-apa ke 30-40 ribu, dia beli, pop, dia cop nama dia. Diedarkan oleh syarikat XYZ Sdn Bhd. Syarikat inilah orang tengah. Dia ambil daripada kilang. And then dia boleh check agent. Forever tak ada bang. Forever ini dia direct dari kilang. Aku beri contoh mudah lah. Kau tahu tak Narita? Toto. Yang kita buat terima tidur tu. Tahu kan? Okey. Kalau kau nak diberi peluang, kau nak beli Narita Toto tu buat stok. Kau nak niaga ni, kau beli stok Toto tu dari mana? Daripada GM Kelang ke? Daripada Pakistan bawah mangkau ke? Atau kalau kau ada peluang, kau nak pergi Nartiwat, kau nak terus beli Toto kat sana. Mana satu? Ya, kau nak pergi Nartiwat lah, beli kat kilang terus. Macam tu lah Forever Living. Kita direct pergi Nartiwat. Kan? Bezanya, kita tak payah nak drive jauh-jauh pergi ke Arizona nak ambil produk tu bawa masuk Malaysia. Tak ada. Forever Living Malaysia dah tolong bawa masuk dah. Kerja kita pasarkan je. No problem. Kerja kita market saja.
Cerita saja. Kita tak payah susah-susah bayar duit duty excise dia dengan duit customnya, dengan duit cukainya whatever bla 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 bla. Tak payah pening-pening. Engkau dapat produk direct daripada kilang, jalan. Settle. So dari situ kita boleh cerita. Nampak gaya macam tu. Fokus kita tu. Fokus kepada kita punya orang kata apa olahan macam tu. Nampak? Itu cara saya lah macam mana saya propose orang untuk buat forever business. Pasal produk, of course lah, demo kena buat lah. You nak cerita produk, you nak sign up, demo tak buat tak jadi juga. Demo pun sama juga. You boleh tengok Najah punya demo macam mana kan. Najah is one of the best in Malaysia lah buat demo. You boleh tengok Cikgu Ayu punya, you boleh tengok Siti Rafidah punya demo. Siti Rafidah punya demo, kalau you tengoklah depan mata dia buat demo, saya cakap terus terang, kalau lah produk forever harga 10,000, 10,000 you akan keluarkan time tu. Itu power tak power Siti Rafidah punya demo. Demi Allah cakap. Itu nombor 2 lah. Knowledge kena mantap. Nombor 3-nya ialah, nombor 3-nya apa yang saya samakan. Satu tadi jangan malu. Nombor 2 knowledge kena mantap. Nombor 3-nya ialah kita kena bersedia dengan rejection. Orang akan reject. Ini yang paling susah orang nak buat. Kan? Melainkan Sean. Sebab dia handsome, insya-Allah tak ada orang reject je. Kan? Macam Papa Biri banyak kali kan reject. Kan? Tapi kena reject pun bini 2 juga. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Alright. Ready dengan rejection. Sebab apa tahu? Sebab saya selalu cakap macam ni tau. Orang selalu cakap saya, bang, saya ni banyak kali kena reject lah bang. Kan? Saya cerita-cerita orang reject. Bagus lah tu. Bagus apa bang kan? Kena reject je kan. Berapa orang kau jumpa? 10 orang. Yang reject kau berapa orang? 9. Sendal lah. At least ada satu. Aku lagi suka kalau kau banyak kali kena reject. Sebab apa tahu? Itu menunjukkan kau buat kerja. Kalau kau tak pernah reject, ada kemungkinannya ialah kau tak pernah bekerja langsung. Nampak? So, orang yang bila kita buat sesuatu, 50% kita berjaya, 50% kita gagal. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, 100% kita gagal. Saya selalu cakap macam tu. Kan? Buah sawit cantik pun kena reject kilang. Betul? Kan? Buah sawit yang cantik pun kena reject kat kilang juga. Kan? So, muka handsome macam ni pun kadang-kadang reject juga. Tak ada apa-apa lah. So, the thing is, bersedia dengan rejection. That's why, salah satu topik dekat Forever Living ialah 5 cabaran. So, kita belajar pasal 5 cabaran tu. Kan? Datang tak dengar, dengar tak buat, dengar tak join tak buat tak lama tak, apa tu, lupa dah. Dia datang, apa dia? Allah SWT, jemput tak datang tak dengar tak buat tak lama, jemput tak datang tak dengar tak join tak buat tak lama. Tu ayat dia. 5 cabaran kat forever. Itu biasa berlaku. Bersedia dengan rejection. Kenapa kena bersedia? Saya pendekkan cerita supaya kita tidak ada sense of desperation tadi. Kan, keterdesakan itu tidak ada. Okey. Dan yang keempat sekali ialah kita kena jadi jalan. Yang keempatnya ialah kita orang kata apa? Gunakan sepenuhnya ABC. Kita gunakan sepenuhnya ABC. Tahu ABC apa? Boleh tak jawab dengan chat? ABC tu benda. Kecuali Sean jangan jawab. ABC tu apa? Kita ambil masa sikit lagi 5 minit lagi insya-Allah. ABC tu apa? Tuan-tuan puan sekalian. Yang keempat. Apakah itu ABC? Boleh jawab dekat ruangan chat saya tengok. Advisor bridge client. Clement, thank you client. Always be closing. Uish, ini terus ayat dia. Always be closing terus. Luar biasa. Ini insya-Allah dia ada mentality tu bagus. Clement betul. Advisor bridge dengan customer atau client. Alright. Pinjam mula upline dengan event. Betul. Campbell betul Campbell. Alright. So ABC rule ini sangat-sangat berguna terutamanya bagi anda yang masih lagi AS. Terutamanya. Okay. Even super pun boleh gunakan ABC rule seandainya kalau orang yang you bakal jumpa itu way out of your league. Kan, sebagai contohnya you punya orang kata apa, let's say lah AS you yang jumpa klien, you akan ajak upline you untuk turun padang tolong you untuk cerita. Tapi tak selamanya macam tu 3 kali cukup. And then kemudian you kena buat upline you akan pantau and after that you independent. Okay. Janganlah you dah dekat manager pun, Sean boleh tolong tak Sean? Saya ada prospecting ni. Sean berkata, bukan you lagi 3 sisi manager kah? Yalah Sean, tapi saya tak tahu nak cerita macam mana. Saya nervous. Saya minta tolong you. Kan? Aku rasa kalau Sean dia rotan time tu masalahnya. Kan? Dia dekat manager pun nak ABC dulu lagi. Tak. The thing is,
ABC rule ini berguna dalam dua situasi. Yang pertama, kalau you masih lagi baru, tak tahu apa-apa sangat. Dan yang kedua, kalau you berjumpa dengan klien yang lebih tinggi daripada kedudukan you, yang you rasa macam you tak akan dapat makan dia. Kan? You tak ada keyakinan makan dia, dan you boleh gunakan upline yang of course dia lebih berpengalaman dan of course lebih tinggilah orang kata apa dia punya kisah kejayaan berbanding dengan you. Dua situasi itu. Okay. Tapi anda kata kalau you ada keyakinan untuk jumpa dengan orang yang power-power mantan ke apa-apa sebagai contoh mantan MLM mana-mana ke, dan you ada keyakinan tersebut, macam saya dulu, saya memang tak pernah, saya sekali je saya guna ABC rule. Sekali saja saya guna. Selebihnya saya guna langsung. Sebab apa? Sebab saya tahu, aku boleh cerita benda ni. Kan? Sebab saya yakin saya boleh cerita. So, kalau you ada keyakinan macam tu, tak ada masalah. Tapi kalau you tak ada keyakinan macam tu sebagainya, you perlukan ABC, you perlukan advisor, dan silakan. You boleh panggil you punya upline. Dan betul, tak semestinya cerita one to one tau. Kadang-kadang kelas kita, BOI, tiap-tiap malam Rabu tu, kalau yang versi Melayu lah. Kalau Chinese, Khamis malam Jumaat. Kalau English, Sabtu malam Ahad. So, kelas-kelas ini ialah kelas-kelas yang kita boleh gunakan sebagai ABC juga. Kelas-kelas ini boleh jadi advisor, leverage kita. Kita ada prospek, nah bagi link. Aku nak cerita panjang, aku tak kerti. Nah, malam ni ada link kelas GEP. Kan? Papa Berry buat. Jumaat malam Sabtu, sebagai contohnya kan. Nah, Papa Berry buat kelas GEP, jom join. Aku nak cerita tak kerti. Kau dengar, dan kemudian dah habis, nanti kita buat panjang. Pun sama juga. Tadi Campbell kata pasal event. Betul tu. Tools kita, demo produk kita, buku-buku nutrisi sebagainya. Itu semua merupakan orang kata apa, kita punya advisor juga. Bahan-bahan untuk membantu kita closing. Gunakan sepenuhnya ABC tersebut. Okay? Dan of course bila ada ABC, ada ABC rule. ABC rule ini cerita akan datang. Boleh belajar dengan upline masing-masing insyaAllah. Alright? Always be closing is a good mentality. Bagus. Always be closing adalah satu mentality yang sangat-sangat bagus. Saya puji. Cumanya nama dia iPhone. Kalau anda tukar nama anda sendiri, saya doakan anda insyaAllah. Dan okey, dan yang terakhirnya ialah yang paling penting, apa yang tips yang saya selalu buat, saya memang ini lebih pada divine lah. Saya serah kepada Allah. Kan? Saya mentaliti saya lah, saya dah buat sekerja saya serahkan kepada Allah semata-mata. Saya serahkan kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Because betul macam Syam kata tadi, kita cerita. Kan? Orang tu masuk tak masuk belakang cerita. Itu bukan kerja kita. Itu kerja dia. Bukan kerja kita. So dari situ kita akan lebih tenang dan kita akan kurang desperate dan kita akan orang kata apa, lebih sistematik untuk bekerja. Jangan main dalam ni. Main luar. Kan? So itu 5 yang biasa saya dengan Baiti buat lah. Saya cakap terus terang tuan-tuan sekalian, jika ada di antara anda yang mengharapkan ada tip yang luar biasa daripada saya pada malam ini berdasarkan Najib Top Recruiter, tidak ada. Saya tidak ada tip yang luar biasa. Apa yang saya ada cuma 100% dia ajar oleh Sifu Datuk Desmond. Yang diajar oleh para upline, diajar oleh Izlin, oleh Siti Rafidah sebagainya. Mereka ini ajar saya macam-macam. Kejap, duduk luar boleh tak? Kalau tak boleh jalan. Okey. Itu yang diajarkan kepada saya selama ini dan itu saya praktikkan dan saya praktikkan sungguh-sungguh. 100 orang prospek dalam telefon saya kontak satu persatu. Saya tidak malu untuk cerita ke orang. Saya tahu saya ada ilmu itu. Pengetahuan saya mantap. Dan kemudian saya bersedia untuk kena reject. Saya tahu dah Pareto Law 80-20. Daripada 10 orang saya cerita, 8 confirm reject. 2 tu mungkin akan join. Itu standard. Yang keempatnya, saya tahu. Anda kata kalau saya tidak mampu untuk buat macam-macam, saya ada upline, saya ada event, saya ada tools, demo saya ada. Saya ada segala buku-buku, alat bantuan untuk meniaga, semua ada. Itu saya punya advisor. Dan saya tahu saya ada Allah. Saya ada Tuhan saya. Dan saya tahu selagi saya menyerah, berserah pada dia, nothing can stand in my way. Dan apa-apa hal pun, bagi anda yang berada dalam Zoom kita pada malam ini, anda sebenarnya berada di bawah satu leader yang sangat-sangat luar biasa. Kan? Dan anda sangat beruntung di bawah seorang leader yang memang dah proven, seorang yang konsisten dari dulu sampai ke sekarang, and one of the best in the business. Kan? Dan of course kita tahu yang leader ini, dia memang bakal menjadi JLT dan juga memang bakal untuk menjadi seorang top leader di mata dunia. Dan of course saya tidak mendahului dia. Walaupun first kickstart English, dia tak ada saya bercakap,
tetapi saya tidak mendahului dia. Kenapa? Because dia dah berada di situ sebelum saya dan saya banyak belajar daripada dia dan gunakan dia sepenuhnya insya-Allah. Okay, so saya serahkan kembali kepada Sean. Okay, thank you Faiz. Okay, rasa banyak tips yang saya dapat. Okay, jadi apa yang penting kan, semua tips dapat tu kan, yang paling penting guna. Jangan kan conteng ada nokta-nokta nanti kan tidur esok pula lupa back to square, itu tak guna tau. Okay, practical make things perfect. Practical make things perfect. Okay, sebab kita hanya manusia biasa je. Kita bukan Superman, kita bukan Iron Man, kita bukan Batman. Okay, you just a normal human. Okay, jadi memang apa yang anda belajar, okay, memang guna dengan baik-baik. Memang guna dengan baik-baik. Jadi saya rasa, okay, ada soalan tanya lagi, Alif? Tak ada dah. Okay, ada soalan ke? Kita bagi chance satu soalan. Satu saja. Mari. Satu soalan saja sebab kita nak end 10:30. Sebab Sean dia akan end 10:10 tapi kita terlajak sikit. Kalau ada soalan apa-apa boleh tanya, dan apa yang saya selalu cakap pada diri saya lah, saya kena kenal potensi diri lah. Kita siapa? Okay, last saya nak kongsikan sini kan. Ini saya sebenarnya saya lebih kepada motivation tau. Saya lah seorang yang lebih pada motivation. Tactical saya memang boleh juga strategi, tapi dia lebih berbaiti kat situ lah. Saya sendiri lebih motivation. Okay. The thing is, saya tahu ramai di antara anda yang memang nak jadi macam Sean, nak jadi macam Yusrida, nak jadi macam Najah, nak jadi macam Hamizah dan sebagainya kan. The thing is, saya cakap terus terang, you tak akan dapat jadi macam mereka. Tahu? Ni jujur cakap, you tak akan dapat jadi macam mereka sebab apa tahu? You dan mereka adalah dua insan yang berbeza. You punya personality, sikap you, upbringing you tidak sama dengan mereka. So, apa yang saya nak you buat, you boleh jadikan mereka ini sebagai inspirasi, tetapi dalam masa yang sama, you have to search for yourself. Anda kena cari diri anda sendiri. Siapa diri anda sebenarnya? Saya pernah mengalami benda ini dulu. Saya teringin sangat nak jadi hebat gila. Sebagai contohnya, saya nak jadi macam, orang kata apa, saya nampak masa itu Hamizah power. Kan, saya nampak Hamizah Mendam power. Dan saya nak buat online marketing macam dia. Tapi tak berapa menjadi. Turns out, kelebihan saya lah, saya seorang yang sangat terror bagi motivasi. Jadi saya tengok, siapakah dia kalangan leader forever yang memang terror buat motivasi. Cuba teka, siapa leader forever kalau dia punya sharing, banyak sangat motivation dia akan bagi. Siapa? Sifu, of course. Sifu dia tak bagi motivation tau. Sifu dia bagi cerita. Sifu suka bagi cerita. Cerita Arnab, cerita kura-kura, cerita lembu, cerita itu, cerita ini. Yes. Terima kasih Kak Puspa. Jawapannya JLT Yusrida. Masa mula-mula saya masuk tau, Izrin kata kat saya, bang, engkau ni macam Yusrida. Masa tu saya tak nampak tau, macam mana aku ni macam Yusrida, aku tak nampak. Dan bila saya bergabung dengan dia, bila kami bercakap sebelah menyebelah, orang kata kami adalah mood yang sama. Sebab cara kami bercakap sama. Bezanya saya tak tekan kamera. Yusrida dia tekan kamera, saya tak. Kan, saya duduk kat sini, saya tak main tekam. Tu je. Kan? Tapi cara kami bercakap adalah sama. Cara kami menyusun ayat adalah sama. Cara kami highlight benda-benda tertentu adalah sama. So saya tahu, saya boleh jadi seperti Yusrida. Tetapi dalam masa yang sama juga, saya tidak mahu jadi Yusrida. Saya mahu jadikan Yusrida sebagai saya punya benchmark, sebagai cara untuk saya guide diri saya mana saya nak pergi. Dalam masa yang sama juga, saya nak jadi the first Papa Berry. Macam tu juga you. You tak perlu jadi the second Sean. You tak perlu rasa macam, oh Sean ni dia kira macam ni. Alamak. Oh Papa Berry boleh lah buat sebab dia pandai bercakap. Aduh ni macam, no. You kena ingat dekat Forever, tak kira apa pun you punya kelebihan, you boleh berjaya. Kita ada CBM Bisu. Kita ada CBM yang homeless. InsyaAllah bulan ni kita akan ada interview dengan beliau. Melalui slot interview BOI. Kan? Bulan ni kan Sean kan dengan dia kan? Betul bulan ni. Bulan ni kan? Ya. Kita ada seorang ibu tunggal.
Even Rolf Kip pada asalnya seorang yang tak banyak cakap. Dia seorang yang sangat soft talker. Kan? Kalau you selalu tengok talk Rolf Kip dia bukan jadi macam saya tau. Saya seorang yang animated. Yus Lidah seorang yang animated. Even saya cakap terus terang, Sifu Desmond sendiri jauh lebih animated banding Rolf Kip. Rolf Kip is so reserved. Dia seorang yang sangat-sangat relax. Kan? Dalam masa global di Singapura, dia bantai cakap Jerman. So ketul orang tak faham. Kan? Dia cakap Jerman. Dan sebab itu cerita. Tapi nak beritahu you kat sini, tak kira you siapa. You pandai berpidato. Fine, no problem. You tak pandai berpidato, tapi you pandai buat strategi. Itu kelebihan you. You tak pandai buat strategi, tapi you pandai convince orang untuk ambil produk. Itu kelebihan you. You tak pandai convince orang, tapi you ada testimoni. Itu kelebihan you. Mana-mana pun, cari kelebihan sendiri, gunakan sepenuhnya. Perbaiki kelemahan, gunakan sepenuhnya kelebihan. In the end of the day, be yourself. Selalu Coach Lee selalu kata apa? Be the best version of yourself. Jadilah versi yang lebih baik untuk diri anda sendiri. Rolf Lorok betul. Kan? Sebab kita semua ada peluang yang sama. Kita ada masa yang sama dan sebagainya. Dan kita kena kenal potensi diri kita. Once you kenal potensi diri you, then nothing can stand in your way. Itu yang saya cakap. Because you can never be like me. As well as I cannot be like you. Kan? But all you can be is the best version of yourself. Dan bila you dah ada acceptance macam tu, saya cakap terus terang, you hanya tunggu masa saja untuk dinobatkan sebagai GLT. Itu je. Ya, nak cakap apa Syirah? Ya, silakan. Okay, thank you so much. Okay, Faiz, thank you Papa Perry. So, korang kan ada satu kerja kena buat. Okay, so korang apa yang pelajar malam ni kan? Okay, yorang kan kena, okay, bagilah, okay, post dalam social media, okay, untuk, okay, nak bagi lagi apa tu panggil, want to give back, okay, kena give back sebab malam ni tak sempat nak buat sharing dah kan. Jadi semua orang kan mesti nak share dalam social media apa yang korang belajar malam ni sebab sangat-sangat penting, okay. More than you share is more than you learn. More than you learn. So seperti, okay, Fahim cakap, okay, kita tak perlu copy siapa-siapa pun, okay. You mungkin tak boleh jadi number one, but you boleh jadi the only one, ataupun you boleh jadi the unique one. Okay, so be yourself, okay, be your own champion, okay, sebab you memang boleh jadi champion, okay, of your family. You boleh champion, okay, boleh jadi champion of your group. Ini yang paling penting, okay. Kita adalah wakil kita sendiri, okay, wakil sendiri. Okay, I see. So memang thank you so much, okay. Jadi saya rasakan apa yang saya paling suka, okay, Power memang satu keluarga yang sangat besar. Jadi kan kita memang betul-betul kena tolong each other pada masa bila-bila saja. Jadi kan kita jumpa lakan-lakan punya downline kan, okey. Yalah, bagi semangat-semangat untuk semua orang tu supaya kan kita dapat, okey, berniaga dengan lebih senang. Semua orang dapat berniaga dengan lebih senang. Okey? Rasa malam ni sampai sini. Jadi semua orang siapa nak ambil gambar, okay, gambar dengan Papa Berry. Papa Berry, okay, buka your camera. Terima kasih Papa Berry. Yeah. Minta maaf kalau ada kekurangan, kalau sharing saya yang tak yang okey, yang bermanfaat, gunakan sepenuhnya insya-Allah. Yang kurang bermanfaat tu kelemahan saya sendiri. Terima kasih banyak-banyak kerana tiba saya dalam grup ini dan saya doakan anda semua menjadi GLT, menjadi CBM dan yang paling penting anda semua menjadi pembayar cukai dan juga pembayar zakat yang tertinggi di Malaysia. Yes, thank betul. you terbaik malam ni. Thank you punya sharing. Betul. Okey. Yang lain tak buka kamera ke ni? Jom buka kamera. Okey. Nah, pegang. Okey. Aloik. Pegang lah. Okey. Ambil gambar dengan GLT Papa Berry. Okey. Ready ya? 1, 2, 3. Okey, sekejap lagi saya sekali lagi ya. Sebab lama tak ready untuk buka kamera, mana boleh jadi. Okey. Okey, macam ni. Okey sikit. Okey, ready? 1, 2, 3. Satu page lagi ya.
Okay. Okay, Aduh. 1, 2, and 3. Aduh. Okey. Okey. Kita nyanyi lagu. Last but not least, okay? Jom. Kita ending dengan lagu. Tahu kan? Semua tahu lagu apa kan? Okay? Okay. Lupa. Jangan lupa daftar Kickstart. Ya. Masih pendaftaran. Mana? Yelah, tahu. Mana lagu saya letak? Ada siapa saya tu? Tadi saya nampak lagu. Tak ada ke? Mengapa lagu saya hilang ah? Apa terjadi ni? Okay. Kita minta Clement nyanyi, lalu semua follow. Clement. Okay, kita nyanyi dengan ini dengan slogan lah. Okay. So, ready? 1, semua pula ambil ah. Okay. 1, 2, 3. Yes. Kita menang, kita juara. Kita menang, kita juara. Oleh. Kita menang, kita juara. Oleh. Kita menang, kita juara. Yes, no limit. Go. Yes, no limit. Go. Yes, no limit. Go. Okay. Thank you everyone. Okay. Thank you, Papa Berry. Bye. Thank Thank you, Papa Berry. Thank you, Sholat Line, Olive Line. Bye. Bye.